Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, apa khabar adik-adik? Kita semua ni, korang sihat ke? Tengah buat apa tu? Cuba komen kat ruangan bawah ni. Sebelum tu, akak nak kenalkan diri akak lah. Nama akak Kak Nadira dari Putin Studio. Untuk minggu ni, kita akan bincangkan daripada e-book KSSM part 2 iaitu bab 3 sistem persamaan dan bab 4 indeks root dan logaritma. Untuk kelas yang admin ni, korang jangan lupa ya sediakan pen, pensel dan buku nota untuk korang catat maklumat-maklumat penting yang akan disampaikan oleh Cik Farid sebentar nanti. Tanpa meninggalkan masa lagi, Kak Nat nak serahkanlah Kak Cik Farid untuk sesi yang seterusnya. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi. Pelajar-pelajar KSSM 2021. Apa khabar para pelajar? Adakah suara cikgu dengar dengan jelas? Dan adakah cikgu punya visual nampak semakin handsome? Bagaimana para pelajar? Adakah kamu sudah ready untuk minggu yang kedua? Untuk para pelajar yang dah melalui minggu pertama minggu lepas, kita dah cover 2 chapter kalau kamu masih ingat lagi. Chapter yang pertama kita belajar berkaitan dengan function, ya. Chapter yang kedua kita belajar berkaitan dengan quadratic function. Okey, alhamdulillah selama seminggu kelas kita berjalan, ya, ada pelajar-pelajar yang begitu aktif respon di ruangan Telegram channel dan juga di WhatsApp group kita, ya. So untuk para pelajar yang dihormati sekalian, insya-Allah ya, sesi pada minggu ini iaitu minggu yang kedua, kita akan bincangkan lagi 2 chapter. Chapter apa itu? Ya, chapter 3 dan juga chapter 4 seringkas yang mungkin. Dan cikgu harapkan para pelajar yang berada bersama dengan cikgu pada hari ini, pelajar-pelajar yang dah betul-betul ready. Bukannya belajar sambil baring di atas katil, tidak. Kamu berada di atas meja, ya. Mungkin berada di luar rumah kamu, di kawasan persekitaran rumah, ya. Ada kertas, ada pen dan bersungguh-sungguh belajar seakan-akan sesi pembelajaran di sekolah, ya. Jadi para pelajar yang dikasihi sekalian yang baru pertama kali bersama dengan kita, cikgu perkenalkan diri dulu. Nama cikgu adalah Cikgu Farid. Kepakaran cikgu dalam subjek matematik dan juga matematik tambahan. Berpengalaman lebih kurang 12 tahun dalam subjek EdMed. KSSM ini baru tahun yang kedua lah. Tahun lepas untuk Form 4 batch kamu tahun pertama dan kali ini adalah kita punya KSSM tahun yang kedua, ya. Iaitu kita punya batch ataupun silibus yang baru, ya. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum kita nak teruskan kepada sesi kita pada hari ini, boleh you kenalkan sedikit di ruangan chatting. Boleh cikgu tengok sikit nama dan daripada negeri mana tu. At least kita nampak semangat di kawasan-kawasan ni. Ya, adakah 14 negeri kita seluruh Malaysia ini berada bersama dengan cikgu pada petang ni? Okey, Perak ada, Selangor ada. Come on, bakar lagi. Selangor. Pahang ada, Kuala Lumpur, Sabah, Johor, Pahang, Sabah, JB, Terengganu, Melaka, Selangor, Penang, Kelantan. Okey laju. Johor, Sarawak. Sarawak ada. Gano kita ada. Baik, Sabah, Kedah, Johor, Perlis tak nampak lagi. Mana ni? Perlis. Negeri Sembilan, Melaka tak ada. Melaka ada. Okey, Perlis ada. Johorian. Okey, JDT ada, JDT. Ya, JDT, Kedah, Kelantan. Okey, Perlis tak nampak lagi Perlis. Di manakah Perlis kita? Perlis selalu cikgu sebut-sebutkan. Ya, Sabah pun ada. Alhamdulillah. Wow, maksudnya hampir ke semua negeri kita bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah, ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi para pelajar dikasihi sekalian, untuk yang pertama sekali menggunakan Zoom, ya. Di ruangan bawah itu kita ada ruangan chatting di bawah. Sesi kita ini sesi yang mana kita tidak akan membuka mic kamu lah, ya. Kita akan mute kan, tim teknikal kita akan mute kan untuk semua sekali supaya pembelajaran itu hanya mendengar suara cikgu sahaja. Tetapi untuk mengaktifkan suasana kita selama 1 jam setengah insya-Allah sehingga 6:30 nanti, cikgu sarankan para pelajar sekalian untuk pastikan aktif di ruangan chatting. Ya, di ruangan chatting itu untuk respon ataupun bertanya apa-apa soalan yang berkaitan, ya. Ada juga pelajar yang mungkin segan, ya, cikgu saya segan untuk bertanya secara public. Bagaimana saya nak bertanya dalam sesi ini secara personal? Boleh. Kamu cari di ruangan situ, di atas tu ada satu namanya admin, ya. Admin Putin Studio, ya. Admin minta tolong hi sedikit dekat para pelajar di ruangan chatting. Say hi sedikit. Say hi sedikit admin kita, akak admin kita. Okey, so admin kita dah chatting kat situ. Alright, so okey, jadi admin kita, kamu boleh gunakan chatting secara personal kepada admin kita supaya cikgu akan nampak soalan kamu di ruangan chatting ini dan cikgu akan respon dengan kamu. Okey, boleh ya? Okey, para pelajar dikasihi sekalian,
Minggu lepas dua bab yang pertama adalah bab yang bagi cikgu agak berat sedikit. So minggu ini, minggu yang kedua, kita nak belajar satu bab mengikut silibus KSSM, dia jatuh kepada bab 3, chapter 3, which is called System of Equation. Ya. Yang mana System of Equation ini bagi cikgu dia tidak terlalu berat sangat. Betul tak? Ya. So tidak terlalu berat. Cuma pelajar KSSM tahun 2021 ni bertuah sedikit. Sebab kalau senior kamu yang silibus KBSM yang lama-lama tu, ya, termasuklah dengan cikgu sendiri pun zaman cikgu dahulu, cikgu belajar KBSM ni, ya, kita belajar persamaan serentak hanya melalui dua pemboleh ubah. Kita ada menyelesaikan X dengan Y, P dengan Q, ya. Tetapi kamu pelajar-pelajar bertuah. Pelajar-pelajar terpilih dalam KSSM, kamu dah belajar 3 pemboleh ubah. Cikgu belajar masa matrikulasi dulu. Matrikulasi di universiti, cikgu belajar 3 pemboleh ubah. Tetapi kamu pelajar-pelajar KSSM yang sangat bertuah, kamu semua belajar di dalam kita punya silibus KSSM di SPM. Ya. Baik, ada yang masih problem dengan ruangan chatting voice, team minta tolong untuk bantu dia. Sebab dia kena kat bawah tu, dia kena connect tu dekat bawah tu. Mana? Bawah ni kan, dekat bawah ni ada satu connect headphone tu. Dia kena connect kat situ. Dia tak dengar suara cikgu. Cikgu buat simbol dia. Okey. Okey, jom guys, kita tak nak buang masa kita yang panjang-panjang. Boleh ya? Kita teruskan pada sesi pada ini. Siapa yang masih belum join Telegram channel kita? Cikgu minta untuk kamu join Telegram channel kita. Info kita semua akan letak di PTIN Studio ya. PTIN Studio ya. PTIN Studio. You search ya di Telegram. PTIN Studio. Sebab itu ruangan yang kita akan gunakan untuk sebarkan segala info yang kita ada. Okey, boleh cikgu tahu siapa yang dah print e-book kita? Boleh komen sedikit ruangan chatting yang dah print. Katakan saya. Macam tu. Okey, ramai dah print ya. Okey, alhamdulillah. Okey, jom kita mulakan sesi kita Baik, untuk sesi pertama ini kita akan pilih untuk kita revise balik sistem persamaan. Ada pelajar-pelajar tingkatan 4 di sini. Ya, kalau ada pelajar tingkatan 4, mungkin you akan nampak terbatuk-batuk sedikit. Alamak, cikgu, saya belum belajar lagi bab-bab ini. Tak apa, you just follow dulu. Yang mana pelajar tingkatan 5 ini sebagai revision dan cikgu target untuk kita punya revision, okey? Baik, sebab itu namakan program ini program revision selama 5 minggu. Ini masuk minggu kedua ya, kita ada lagi 3 minggu. Jangan lepaskan peluang kita, setiap minggu kita akan bersiaran sehingga 5 minggu. Betul-betul sebelum SPM 2020. Ya, termasuk dengan silibus kamu pun kita sebelum SPM 2020 juga. Kita akan ada 5 minggu. Inilah minggu yang kedua. Baik, kita lihat kat sini kita ada inilah kita punya PTIN Studio punya e-book ya, e-book latihan kita lah, e-book latihan kita. KSSM 2021, matematik tambahan. Tu nampak muka yang tak berapa nak kacak sangat tu. Okey. Cikgu Farid di situ, kita nak cuba cover bab 3 dengan bab 4. Cuma bab 4 kita, kalau tak salah cikgu, kita tak ada logarithm. Ya, kita ada indices dengan set. Tak apa, nanti kita akan lihat dulu soalan-soalan dia. Kalau ada keperluan untuk logarithm, nanti cikgu akan bagi kita punya latihan tambahan lah. Ya. Okey. Baik, video ini, kita punya e-book ini diterangkan secara live lah. Hari inilah live kelas kita. Ya. Okey, mari kita lihat kat sini. Cikgu Farid di sini. Okey, so PTIN Studio, baik, chapter 3, System of Equation. Dan dalam System of Equation, dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai sistem persamaan. Ya. Okey, inilah soalan dia. Okey, jom kita lihat dahulu soalan-soalan berkaitan. Okey, jom kita lihat dahulu. Okey, baik, kalau kita lihat, okey, kita nak overview dahulu. Dalam bab ini, apa yang you belajar guys? Apa yang you belajar? Baik, dalam System of Equation, siapa belajar bahasa Melayu? Yang mana belajar bahasa Melayu, dia akan panggil sebagai sistem persamaan. Okey, dia dibahagikan kepada 2 bahagian. Ya, dia bahagi kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama, ya, yang kita akan selesaikan linear ya, kita sebut tentang linear yang mana melibatkan dengan 3 kita punya variables. Ataupun 3 pemboleh ubah lah. Cikgu tulis 3 variables lah ya. 3 variable. Iaitu ada X, Y, Z. Lepas tu kita ada P, Q, R. Lepas tu kita ada mungkin M, N, O dan sebagainya lah. Tetapi paling basic kita ada melibatkan X, Y, Z lah. Melibatkan kita punya linear. Ini first part yang you akan belajar. Ini silibus barulah dalam KSSM. KBSM tak belajar benda ni. Baik. Part yang kedua, you akan belajar berkaitan dengan apa? Belajar berkaitan dengan kita punya linear dengan non-linear. Apa maksud linear dengan non-linear? Linear versus non-linear.
Dia hanya melibatkan dua unknown saja. Ya, dua variable saja. Dua variable saja, iaitu dia ada sama ada X ataupun dia ada Y. Yang ini kalau linear dengan linear kamu dah belajar dulu. Kita ada kaedah apa? Kaedah penghapusan. Masih ingat lagi? Kita ada kaedah penggantian, elimination method. Kita ada substitution method. Ya, so ini dalam kita punya dalam dua variables, dalam dua pemboleh ubah. Ya. Tetapi dalam AddMath ya, kamu janganlah pula ingat cikgu, kalau macam tu mudah ajalah. Ya, sebab kita ada linear 2x dengan y saja. Tidaklah semudah yang kita sangkakan. Pelajar form 5 dah tahu dah. Dia bermain dengan linear dengan non-linear. Baik, apa yang disebutkan tentang linear dan apa yang disebutkan dengan non-linear ni guys? Ya. Kalau linear ni kita faham bahawa linear itu kuasa yang paling tinggi itu kuasa yang apa? Kuasa satu sahaja. Contohnya kita ada apa? X tambah dengan Y tambahkan dengan Z sama dengan 10. Lihat. Kita ada linear ni. Ya, kita ada X kuasa 1, kita ada Y kuasa 1, kita ada Z pun kuasa 1. Dia tak boleh ada kuasa 2. Dia tak boleh ada per dengan Y. Sebab apa? Sebab dalam silibus KSSM yang melibatkan 3 pemboleh ubah ini, yang kita panggil sebagai 3 variables ini, ya, kita hanya melibatkan kuasa 1 saja. Sebab itu persamaan ini kita panggil sebagai linear. Okey, setakat tu clear tak? Boleh faham setakat tu? Clear ya? Alhamdulillah. Right, boleh respon di ruangan chatting sekiranya perlu ya. Okey. Jadi fokus kita hari ini kita nak tunjukkan benda ni guys ya. Kalau kamu lihat dalam e-book yang cikgu sediakan, kita ada melibatkan 3 variables. Cikgu tak ada ke bahagian ni? Okey, sebab sesi kita ni 1 jam setengah saja, cikgu tak mampu untuk cover keseluruhan. Mission kita nak tunjukkan para pelajar bahawa kita mampu untuk buat revision balik. Cikgu nak pelajar-pelajar walaupun tengah belajar silibus form 5, jangan tinggalkan silibus form 4 sebab kamu belajar secara online. Kamu tidak bersemuka face to face dengan cikgu kamu. Jadi kamu kena ada sedikit lebih usaha untuk study sendiri bab-bab form 4. Jangan ketinggalan, terutama nak menghadapi peperiksaan pertengahan tahun dan juga percubaan. Jadi fokus kita hari ni guys, sebelum kita nak masuk kepada indices cert nanti, ya, kita nak belajar berkaitan dengan linear melibatkan 3 variable. Ya, ada soalan boleh gunakan ruangan chatting, type sedikit ruangan dan cikgu akan cuba bantu kamu, ya. Baik. Yang ini bagaimana pula? Yang ini melibatkan 2 variable saja. Bila sebut tentang 2 variable, mungkin melibatkan x dengan y saja. Begitu. Contoh kan? Ini linear ke bukan linear? Ini linear ke bukan linear? Ini kita panggil sebagai linear. Sebab apa? Disebab masih x kuasa 1, y pun kuasa 1. Tapi kalau dia nak main dengan 2 variables ni sahaja, dia ada satu persamaan linear, yang satu lagi adalah persamaan yang bukan linear, non-linear. Contohnya apa? Mungkin melibatkan apa? X kuasa 2 tolak dengan 3xy tambah dengan kita punya 9 sama dengan 0, contohnya. Maka kita ada satu persamaan yang linear dan satu lagi persamaan yang bukan linear. Dan kaedah yang kita akan pakaikan, ya, kita akan pakai hanya satu kaedah, iaitu kaedah substitution method sahaja, ya. Okey, jadi cikgu tunjuk dengan jelas bahawa di dalam chapter 3 ini, antara bab yang paling favorite dalam AddMath, yang paling mudah dalam AddMath adalah bab inilah system of equation atau kita panggil sebagai sistem persamaan. Satu yang melibatkan 3 variables, satu lagi melibatkan 2 variable x dengan y saja ataupun p dengan q saja, tetapi melibatkan satu linear dan satu lagi bukan linear. Dan ini guys, ini hanya melibatkan substitution sahaja, method dia paling mudah untuk kita selesaikan. Okey. Jadi bila kita berbalik kepada linear, 3 variables yang kita nak bincangkan pada hari ini. Baik, cikgu selalu pesan dengan para pelajar cikgu, baik pelajar KSSM, baik pelajar-pelajar KBSM. Cikgu selalu sebut benda ini. Cikgu tahu apa? Para pelajar, bila kita nampak satu persamaan yang ada 2 unknown ataupun 2 variables, ya, 2 unknown, 2 variables, ya, 2 variables. Kita perlu sekurang-kurangnya 2 persamaan untuk kita selesaikan. Jadi, kalau kita fikirkan, cikgu, kalau saya ada satu persamaan, satu variable sahaja. Contohnya, cikgu, saya ada 3x tolak dengan 4 sama dengan 9x. Ada berapa variables yang cikgu tunjukkan dekat sini? 3x tolak 4 sama dengan 9x. Ada berapa variables? Ada satu variables. Bagaimana kita nak selesaikan? Ini dahlah linear. Lepas tu dia ada satu variable. So, kita hanya perlukan satu persamaan ini sahaja untuk kita pindah-pindah dan kita selesaikan. Nampak begitu mudah yang kita belajar masa PT3 dulu. Ya. Cikgu, bagaimana pula tiba-tiba kita ada kuasa 2 dekat sini? Kalau kita ada 2 kuasa 2 kat sini, terms, sebutan kita ada 2 sebutan, x dengan x kuasa 2. Tetapi dari segi kita punya variables, kita masih ada satu variables, x dengan x kuasa 2. Kita hanya perlukan satu persamaan ini juga untuk diselesaikan secara kuadratik. Terima kasih Raudah
min. Ya, kita hanya memerlukan satu persamaan. Apakah kaedah-kaedah yang kita selesaikan untuk selesaikan kita nak mencari roots of equation x1, x2? Paling senang guna kalkulator EQN, masukkan A, B, C. Kemudian kita juga boleh buat apa? Kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan lagi lain-lain kaedah yang kita belajar. Apakah 3 kaedah yang kita belajar dalam AddMath? Terima kasih yang respon. Kita boleh gunakan teknik factorization method, ya, teknik, ya, method untuk factorization, ya. Ataupun kita boleh gunakan apa lagi satu? Ya, kita boleh gunakan okey. Bukan penggantian, bukan darab silang. Come on. Kita ada tiga untuk selesaikan kuadratik. Yang pertama factorization method ataupun kaedah pemfaktoran. Okey. Factorization. Okey. Yang kedua kita boleh gunakan CTS, completing the square, penyempurnaan kuasa 2 yang B per 2 kuasa 2 tambah tolak tu, ya. CTS cikgu tulis itu CTS, completing the square. Yang akhir sekali yang paling mudah kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan formula kalau melibatkan jawapan-jawapan yang melibatkan perpuluhan. Ya, factorization hanya boleh gunakan untuk whole number ataupun fraction sahaja. Yang lain kita akan gunakan formula. Tak apa, cikgu tak nak ulas bahagian situ. Jadi bila sebut tentang satu pun boleh ubah sahaja, ya, satu variable sahaja, kita perlukan satu persamaan. Yang ini ada berapa variables? Ini ada 2 variables. Paling kurang kita ada 2 persamaan. Tapi bagaimana pula kalau kita melibatkan 3 variables di sini? Ada bertiga variables, 3 unknown kita ada. Ada 1 unknown, 2 unknown, 3 unknown, x, y, z. Sebab itu kita perlukan sekurang-kurangnya, ya, sekurang-kurangnya 3 persamaan untuk kita selesaikan. Ya, maksudnya kita perlu lagi satu lagi persamaan. Contohnya cikgu saja create je ni. Ini cikgu saja hantam saja ni guys, ya. Kasih hantam sama dia. Ya. Kemudian kita saja create lagi x tolak dengan y, tolak dengan z. Contohnya lah, ya. Sama dengan 10. Contoh je, contoh, ya. Ini contoh je. Okey, contoh, ya. Okey, jadi apa yang cikgu cuba sampaikan, ya, kita ada 3 unknown yang kita perlu 3 persamaan yang kita perlu selesaikan. Baik, persoalan dia, apakah kaedah yang kita boleh selesaikan untuk mencari x, y, z ini? Ini keyword yang paling penting. Kita boleh gunakan kedua-duanya, iaitu kaedah. Wah, terima kasih Syafiq Aiman. Bagi tepukan sedikit untuk Syafiq Aiman daripada tadi, ya. Ada tepukan, ya. Itu Syafiq Aiman. Gitu cara dia, ada tepukan untuk dia, ya. Dengan pantas, ya, ada tepukan padu untuk dia. Kita ada 3 unknown, 3 persamaan dekat sini, ya. Yang mana kita boleh selesaikan macam Syafiq Aiman tunjukkan dekat situ. Okey. Kita boleh gunakan penggantian, substitution lah, ya, penggantian ataupun kaedah penghapusan. Tapi yang mana favorable? Penghapusan. Yang mana paling favorite guys untuk dalam kita selesaikan 3 unknown ni melibatkan linear? Yang paling sempoi guys, paling sempoi, ya. Kita akan selesaikan menggunakan kaedah penghapusan kebiasaannya. Cikgu, saya nak pakai kaedah penggantian, dipersilakan, tidak ada halangan. Tetapi kalau nasihat cikgu, sebaik-baiknya kita akan gunakan kaedah penghapusan, elimination method, melibatkan linear ini sahaja. Lebih mudah dekat situ guys. Okey, setakat tu clear guys. Kita nak masuk pada latihan kita. Berceloteh kita pun dekat 15 minit dekat sini. Right? Okey, setakat tu overview dalam keseluruhan bab ini. Ada persoalan nak bertanya? Boleh tanya dengan cikgu? Boleh? Ada soalan nak bertanya? Kalau clear, katakan clear. Ada soalan boleh bertanya? Clear, ya? Okey, alhamdulillah. Jom kita tengok kepada skrin kita sekejap. Okey, siapa yang ada e-book? Okey, ada permintaan cikgu nanti tunjukkan cara X, Y, Z guna kalkulator. Ini memang poin cikgu yang paling penting guys, ya. Cikgu akan tunjukkan gunakan kalkulator supaya semua orang pandai bagaimana nak gunakan kalkulator sebelum kita gunakan mana-mana metod untuk soalan melibatkan linear 3 variable. Terima kasih Raudah, ya. Okey, baik. Ini soalan yang pertama guys, ini soalan yang pertama. Baik. Kita kata apa? Solve the following linear equation. Ya. Okey, sekejap ya. Cikgu cuba buka kalkulator cikgu. Siapa ada kalkulator yang bangsawan? Mana EX kita? Kalkulator kita. Yang satu lagi. Ataupun siapa yang pakai kalkulator biasa? Tuan tu tutup tepi tu. Okey. Ini kalkulator bangsawan guys. Siapa yang gunakan tukar kamera jap? Siapa guna kalkulator bangsawan ni? Ini kalkulator yang latest lah dalam market yang ada 570EX. Siapa yang pakai kalkulator bangsawan, banyaklah juga kelebihan-kelebihannya. Tetapi kalau kamu nak jawab soalan AddMath, cukup sekadar kalau kamu gunakan 570MS pun okey guys.
Cikgu pun suka pakai MS juga. Ya. Walaupun ada EX kat sini kan. Alright. Boleh kita pakai sama-sama Cikgu akan tunjuk. Saya pakai Sultan. Amboi, lagi laju. Sultan apa tu? Cikgu tak faham ke cikgu blur ni Ain? Tolong clearkan sikit ya. Saya pakai Sultan tu. Okey, kalkulator yang cikgu tunjuk dekat skrin cikgu ni adalah kalkulator MS okey, kalkulator MS. Nampak macam MS. Nampak macam EX tetapi ni brand apa ni? Vinakal jangan tengok pada brand guys, tengok pada cikgu punya function. Function dia sama 570 MS guys ya. 570 MS. Baik. Kita akan gunakan kalkulator masing-masing ya untuk dapat jawapan XYZ dulu. Ya. Tapi pastikan guys, pastikan bila kita nak selesaikan soalan ini, kamu lihat baik-baik ya. Kita mesti susun dulu ikut susunan dia. Cikgu nak susun macam mana cikgu? Sebaiknya ikut alphabetical, X diikuti oleh Y, diikuti oleh Z, baru sama dengan nombor dekat sebelah kanan. Sebab nilai di depan ini kita panggil sebagai A, B, C, ini adalah D. Sebab dia ada 3 variable semasa dia ada A, B, C, D. Kalau 2 variable A, B, C sahaja. Okey, macam mana nak buat? Okey, dah susun macam tu dah cantik, kita tekan. Ikut sama-sama cikgu, siapa yang belum tahu? Ya, tadi permintaan Raudah ready dengan kita masing-masing. Okey, tekan mode. Okey, tekan mode sampai dapat EQN. Macam biasa kamu nak selesaikan kita punya kuadratik. Dapat sampai EQN tak nampak cikgu. Kita big screen kita. Kita boleh ada big screen kita. Canggih zaman sekarang ni. Online class boleh ada kalkulator virtual dekat situ. Semua boleh nampak sama-sama. Okey, nampak EQN? Tekan nombor berapa EQN kita? Tekan nombor 1. Tekan nombor 1 sama-sama. Cikgu kena tekan lama sikit tau guys sebab cikgu punya screen ni. Okey. Dia tanya apa? Mantap Fatin Kalilah Dia tanya unknown. Okey. Biasa kalau kita nak selesaikan kuadratik kita tekan kanan untuk dapat degree, betul? Tetapi yang ni kita akan pakai unknown. Dia tanya berapa unknown yang kita nak main? 1 unknown ke, 2 unknown ke, 3 unknown ke, 4 unknown? Kita ada 3 unknown, pilih 3. Sebab kita ada X, Y, Z 3 unknown, pilih 3 kat situ. Tekan 3. Tekan 3. Okey, dia masuk A1. Okey, berapakah A1 untuk X yang di atas tu? Perkali dia 1, tekan 1. Tekan sama dengan. Okey. Tekan sama dengan. Cikgu kena tekan. Okey, B1 negatif 1Y ya. Okey, negatif 1Y. Tekan negatif. Itulah cikgu punya laptop ni dia kena touch, dia tak berapa accurate untuk kalkulator ni ya. Okey, tekan sama dengan. Yang lain boleh teruskan sampai nilai habis Dapat jawapan boleh tolong bagi dengan cikgu sebab cikgu tengah struggle dengan cikgu punya kalkulator ni dekat skrin ni. C1 adalah Z Z atas kali 1, tekan 1. Tekan sama dengan. Okey, D1 negatif 1. Okey, negatif. Kita nak suruh dia tekan, dia tak mau kena pula. Satu line pun dah ambil masa ni guys ya. Okey, 11 pula dah. Okey, tak apa. Kamu boleh teruskan dengan kamu punya kalkulator masing-masing tak? Sampai dapat. Okey, ni A2 untuk line yang kedua. Semua dah bagi jawapan dah. Terima kasih. Okey. Sampai kamu tekan sama dengan semua masuk nilai ke akhir sekali. Cikgu tak ada tunjuk dalam ni ya. Okey, dan kawan-kawan kamu dah bantu cikgu dah. Okey, semua dapat jawapan yang sama iaitu X12. Cikgu senaraikan dulu X12. Y kita dapat 7. Kawan-kawan kamu dah share tu dekat chatting tu. Okey. Z kita dapat negatif 6. Okey, sekarang ni cikgu akan wholekan jawapan yang kita dapat ni dulu. Okey. Sebab itu cikgu kata para pelajar yang dikasihi sekalian, bila kita dapat soalan ni, pertama sekali pakailah kalkulator kita. Ya. Bila pakai kalkulator, ya, untuk kita letak jawapan dulu, untuk kita semak sekejap jawapan kita. Apakah jawapan kita ini betul? Supaya bila kita dapat selesai, kita dapat X. Kalau kita dapat X12, okeylah. Tapi kalau dapat X, contohnya kita kira dapat X5. Tak betul ni. Maksudnya step kita tak betul. Ya, macam tu. Okey, ada soalan daripada kawan kamu. Ya, dia kata apa? Apa beza unknown dengan degree dekat EQN tu? Okey, soalan pertama. Cikgu boleh jawab dulu ya. Okey, dalam kalkulator masing-masing kita ada apa tadi? Kita ada unknown dengan degree. Betul ya? Okey, apa beza dia? Siapa nak bantu cikgu? Apa beza unknown? Unknown, ya, cikgu tolong jawab terus dah ya. Unknown adalah nak menyelesaikan persamaan linear serentak. Boleh ya? Persamaan linear serentak. Tapi kalau pakai degree, degree untuk mencari punca-punca persamaan X1 dengan X2.
Maksudnya apa? Kalau kamu masih ingat lagi di dalam bab 2, ADMAT ya. Kalau bab 1 matematik. Bila kita ada suatu persamaan kuadratik, katalah ini graf senyum, x kuasa 2, tolak dengan, cikgu ambil 5x, tambah dengan, sekejap cikgu cuba createkan nombor dia. Negatif 5, boleh, kita ambil, tolak dengan berapa ni? 5 ya. 72 lah. 7, 2, 14. So, tolak dengan 14 sama dengan sifar. Okey, cuba pakai kalkulator kamu pakai degree sekarang ni. Yang tanya dengan soalan cikgu ya. Baik, degree kita, kalau kita lihat degree, kita masukkan, kita tekan degree, degree kita 2 lah sebab degree paling tinggi adalah kuasa 2. Masukkan A dia 1, B dia negatif 5 dan C dia 14. Dan kalau dekat sini, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat X dia akan sama dengan, cuba cikgu buat secara manual dulu ya. Sini kita dapat X 7 dengan 2, sini negatif, sini positif lah. So, kamu akan dapat X sama dengan negatif 2, satu lagi X sama dengan 7. Macam tu. Jadi, apa maksud kita pakai degree ni? Degree ni adalah tujuannya kita nak mencari kita punya punca-punca persamaan kita. Kita panggil sebagai roots of equation di dalam bahasa Inggeris. Punca-punca persamaan. Apa itu punca-punca persamaan? Punca-punca persamaan adalah merujuk kepada nilai X1 dengan nilai X2 yang mana berada pada posisi pintasan paksi X. Graf kuadratik. Negatif 2. Secara logik sini negatif 2 lah. Sini kita ambil 7 lah. Maka menjawab soalan kamu, degree adalah untuk mencari nilai X1, X2 yang macam kawan kamu kata, kita nak buat pemfaktoran. Nampak? Tetapi kalau nak pakai unknown, kita nak selesai berapa unknown, apakah unknown X1, X, Y dengan Z kita ni. Kalau degree tadi, kita nak cari kita punya X kita tu, punca-punca persamaan kita. Ya, boleh ya? Okey, ada soalan macam mana kalau ada 3 persamaan, persamaan 1, 2 dan 3 boleh ubah, tapi persamaan ketiga ada 2 pun boleh ubah. Okey, dalam silibus untuk kita punya KSSM tidak ada kes begitu kawan. Ya, nak menjawab soalan, dia tanya macam ni. Kalau macam mana kalau persamaan pertama, persamaan pertama dengan persamaan kedua linear. Tapi persamaan ketiga ni dia ada kuasa 2. Silibus kamu tak diajar begitu lagi. Ya, silibus kamu tak diajar gitu. Kalau kamu buka dalam buku teks KSSM, dia cerita tentang 3 unknown tetapi melibatkan semua ketiga-tiganya adalah linear, ya. Okey, jom kita selesaikan soalan tadi. Baik. Bila kita teruskan kepada soalan 1 tadi. Okey, jadi cikgu nak ajar kamu bagaimana kita nak selesaikan soalan ini menggunakan kaedah penghapusan. Cikgu tekankan, kaedah yang kita akan gunakan adalah kaedah penghapusan. Sebut betul, penghapusan. Sebut betul? Cikgu dengar? Sebut sama-sama. Penghapusan. Tiba-tiba ada gelak pula cikgu begitu. Mana dah tahu. Okey, alright. So guys, jom. Okey, ada yang pakai kalkulator jenis lain ya. Kalkulator jenis apa tu? Tapi cikgu rasa function dia sama je, kena cari sedikit lah. Kalau cikgu biasa pakai Casio lah ya. Okey. Boleh share sikit kamu pakai kalkulator apa tu? Okey, baik. Kita nak tengok kaedah penghapusan ya. Okey, biasa kita memang kena salin balik lah persamaan kita ni. Okey, bila kita nak salin balik, okey, bila kita nak pakai penghapusan, kamu kena target tau. Okey, kamu kena target. Kita kena target, kita nak hapuskan apa dulu? Kita nak hapus apa ni dulu? Okey, kalau cikgu tengok dekat sini, okey, tengok baik-baik ya. Bila kita nak hapus ni, kamu boleh hapuskan X dulu. Kita target dulu. Aku nak hapuskan semua X. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kamu nak pilih, cikgu saya nak hapuskan Y dulu. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kamu nak target nak hapuskan Z dulu. Boleh, tak ada masalah. Kamu ada pilihan sama ada nak hapuskan X dahulu. Cikgu saya nak hapuskan Y dahulu. Cikgu saya nak hapuskan Z dahulu. Boleh, tidak ada masalah. Boleh ya? Cikgu tu negatif 1. Okey, terima kasih. Selamat kamu remind dengan cikgu. Kalau tak, nanti dapat jawapan yang lain. Okey, terima kasih siapa yang buat teguran tu ya. Cikgu menerima. Terima kasih dia ya. Okey, jadi dekat sini, okey, kalau kita lihat, kita nak buat apa ni? Kita nak buat penghapusan X ke Y ke Z. Kamu ada pilihan. Kamu boleh cuba mana-mana. Ya. Tetapi kalau cikgu tengok, di antara X dengan Y dengan Z, cikgu nampak better untuk kita hapuskan Y dulu. Cuba fikirkan, kenapa cikgu kata lebih baik untuk kita hapuskan Y, bukan X? Anyone? Ya, untuk cikgu lah, cikgu nampak pandangan cikgu, kita hapuskan Y. Kenapa? Sebab Y itu single, nampak? Ada Y dengan Y yang single.
yang bila kita hapuskan, kita tak perlu darab dengan apa-apa. Kita boleh terus tambah ataupun tolak kita hapuskan. Yang cuma kita adjust sedikit bila kita nak hapuskan dengan 3Y. Okey, tak apa, itu hapus. Tips yang selainnya. Okey, kalau tengok dekat sini, yang ni semua kamu kena olah sebab dia punya perkali, koefisien dia berbeza sedikit. Ini pun sama juga berbeza. Okey, siapa nak challenge diri boleh gunakan hapuskan X. Tak perlu ikut cakap cikgu, nanti compare je. Hapuskan Z juga pun boleh, tetapi cikgu nak tunjukkan bagaimana nak hapuskan Y dekat sini. Boleh ya? Okey, jom kita hapuskan Y kita. Baik, bila kita nak hapuskan Y, okey, ini kita namakan sebagai persamaan pertama, persamaan kedua, ini persamaan yang ketiga. Boleh ikut? Okey, so kita akan hapuskan persamaan pertama dengan persamaan kedua dulu. Untuk Y, target untuk Y. Bila kita nak hapuskan, perkali dia mesti perkali yang sama. Alamak, Y dengan 3Y, perkalinya tak sama. Maka kita kena buat sesuatu lah kawan. Kita kena buat sesuatu. Ya, kita perlu darabkan 3, Syafiq Aiman. Terima kasih, tahniah Syafiq Aiman. Ya. Kita perlu darabkan 3. Maka cikgu bagi instruction ni, cikgu bagi instruction. Jom kita darab dengan 3. Cikgu nak apa yang nak darab dengan 3? Kita akan ambil persamaan pertama ini, kita akan darabkan dengan 3. Okey. Jadi persamaan pertama ini kita target untuk darab dengan 3. Setiap satu tu kita darab 3. Dapat apa? 3X tolak 3Y tambah 3Z sama dengan negatif 3. Cantik, cun melecun. Nampak? Okey. Kemudian kita salin balik. Okey, yang ni okey, kita dah ubahkan persamaan dia, maka cikgu labelkan dia sebagai persamaan keempat lah ya. Okey. Maka persamaan kedua ini tidak perlu dia ubah apa-apa. Macam orang lama kan, tidak perlu dia ubah apa-apa. Maka cikgu salin je persamaan lain kedua, 3Y tambah dengan 2Z sama dengan 3. Ini persamaan apa? Ini masih persamaan 2 yang cikgu boleh ubahkan. Ya. Okey, sekarang ini kita target, alamak cikgu, saya nampak macam X tu yang kita boleh hapuskan. No. Kita mesti stand dengan pendirian kita. Pendirian kita tadi apa? Kita nak hapuskan Y, maka kita akan hapuskan Y. Baik. Jadi nak hapuskan Y untuk line warna biru kita nak pakai tambah ataupun nak pakai tolak? Kita tengok, kita nak tepuk tangan ni. Nak pakai tolak ke nak pakai tambah operasi kita? Nak pakai tambah ke nak pakai tolak? Okey, ada yang kata tolak, ada yang kata tambah. Jadi apakah, macam mana tips yang mudah untuk kita nak pakai? Nak pakai tambah ke nak pakai tolak? Nak pakai dua-dua lagi tak boleh. Kalau pakai dua-dua boleh lah. Kalau pakai, tak apa, nanti cikgu tunjukkan. Okey, ramai yang kata tolak berbanding tambah ya. Okey, jawapan dia, kamu kena pakai tolak. Kamu kena pakai tolak. Kenapa kena pakai tolak? Okey, yang mana salah tu tak apa, kita jadikan pengajaran. Baik, cikgu ambil mudah. Dalam kita nak menghapuskan, kamu ingat kalau tandanya sama, ya, tanda sign dia, kalau positif dengan positif, ataupun kita ada pasangan tolak dengan tolak, ya, kamu kena pakai tolak. Ini ingat baik-baik ya. Kalau kedua-dua ni, kalau kamu nampak tanda ini, kamu kena pakai, kita kena pakai tolak. Ingat kalau tanda sama tolak. Tanda sama tolak. Tapi kalau tanda yang berbeza, satu tambah, satu tolak, satu lagi tambah. Maka ini kita kena pakai tambah. Baik. Tips yang cikgu nak bagi dengan kamu, sedikit mudah ingatnya macam mana. Kalau siapa yang tak biasa ataupun siapa takut careless mistake. Caranya, ingatlah macam kita punya pasangan kehidupan kita. Pasangan kita. Kalau kita nak kahwin, dalam Islam kata, kalau jantina yang sama boleh kahwin ke? Jantina yang sama boleh kahwin tak? Jantina yang sama tidak boleh kahwin. Mana boleh? Kan, lelaki dengan lelaki mana haram. Apa kata boleh man? Perempuan dengan perempuan boleh kahwin? Tak boleh. Jangan disebut tentang sajat. Kunci pintu mulut. Ada ramai ni partisipan kita ni. Okey. Tetapi yang hak kita mesti kata. Kita lelaki kahwin dengan perempuan, yang perempuan kahwin dengan lelaki. Sebab itu dalam kaedah penghapusan, bila nak tentukan tanda, kamu ingat. Jangan ingat sajat pula. Nanti kata cikgu, saya ingat penghapusan, saya ingat sajat pula. Ya. Jangan begitu. Ya. Jangan gitu. Kita ingat pasangan kita. Okey, cuba kita tukar balik. Okey. Tanda yang sama, ya. Tanda yang sama maksudnya kalau kita punya jantina yang sama, kita kena tolak. Kalau jantina yang berbeza, dia saling menarik. Jangan kamu tertarik dengan sejenis kamu. Siapa yang ada kat sini, tolong insaf daripada awal ni, muda lagi ni. Maka kalau kita perhatikan, fokus kita nak ubah apa? Kita nak hapus apa? Kita nak hapus kita punya, nampak ni? Kita nak hapuskan Y. Tandanya sama ke tandanya berbeza? Tandanya sama ke berbeza? Maka kalau berbeza, tanda yang sama, nak buat apa? Boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Maka kita menolak, kita tolakkan hubungan dia.
Maka kita ambil lah 3x tolak 3x, kebetulan x pun hapus juga sendirinya. Kebetulan, ni kebetulan je tau ya. Negatif 3y tolak-tolak dia lagi tambah, memang confirm y pun hapus. 3z tolak 2z dapat 1z sama dengan apa? Negatif 3 tolak dengan 3 kita dapat negatif 6. Oh, kebetulan. Ya, kebetulan. Kebetulan kita dapat z sama dengan negatif 6. Ya betul, hanya untuk bab ni saja, kaedah penghapusan saja kita pakai benda ni ya, kaedah ni ya. Okey. Nanti kalau jangan confuse dengan tanda-tanda ya. Contoh kalau kamu ambil positif darab dengan negatif tetap dapat negatif kan? Ini lain tau guys ya. Ini darab dengan bahagi ni lain ya. Yang cikgu cerita ni untuk kita buat operasi penghapusan. Ingat tak? Kita nak buat penghapusan. Siap nama-nama murid cikgu Farid lagi. Alhamdulillah ya. Ni kaedah penghapusan ya. Kaedah penghapusan. Ingat tau, kaedah yang nak tolak ni adalah kaedah operasi untuk membasmi dan membetulkan akhlak untuk manusia kita. Yang mana haram dan halal, operasi kita nak menghapuskan. Ingat ya benda ni ya. Cikgu buat disclaimer siap-siap ni, nanti kamu pakai tempat lain pula. Okey, sekarang ni kita fokuskan pula untuk ingat tak tadi kita dah gunakan persamaan pertama dengan persamaan kedua kan? Sekarang ni kita akan gunakan persamaan pertama dengan persamaan ketiga pula. Boleh? Okey, cikgu akan salin dulu persamaan. Tak apalah, persamaan pertama tadi tak salin tak apa, cikgu salin balik. Cikgu pakai warna hijau lah, boleh ya? Apakah persamaan kita tadi? X tolak Y tambahkan dengan Z sama dengan apa? Sama dengan kita punya negatif 1. Boleh ya? Ini persamaan pertama yang cikgu tak perlu olah. Persamaan ketiga adalah kita punya 2x. Sabar. Tolak y. Tambahkan dengan 3z. Sama dengan kita punya negatif 1 juga kan? Okey. So ini persamaan yang ketiga. Baik. Kenapa cikgu tak perlu darab dengan apa-apa? Sebab fokus kita, skrin kamu warna hijau nampak tak guys? Nampak warna hijau Kalau tak nampak cikgu kena pakai color lain lepas ni. Nampak Okey, alhamdulillah. Sebab ni panggil sebagai digital ink. Hybrid guys. Ini kelas online jarang-jarang berlaku. Pakai whiteboard, pakai kita punya laptop ni jarang berlaku. Pitin Studio je ketengahkan benda ni. Specialnya Pitin Studio, kita ada whiteboard, kita ada ni. Kalau cikgu rasa malas, cikgu pergi kat whiteboard lah. Kalau cikgu rasa rajin, cikgu tulis kat digital ink. Rasa mengantuk, cikgu berdiri sikit, kita pergi kepada whiteboard. Pitin Studio je ada benda ni. Ada kot orang lain pun dah mula gunakan teknologi yang lebih kurang sama lah kan. Okey, baik. Jadi kenapa cikgu tak perlu untuk ubahkan darab atau apa-apa? Sebab kita nak fokus y kita. Kita nak hapuskan y kita. Fokus kepada y kita. Y kita, tandanya sama ke tandanya berbeza kawan? Tandanya y tu, sign dia. Ya, sign dia berbeza ke sama? Sign dia sama tu. Sebab ini ada negatif, ini pun ada negatif kan? Sign yang sama. Maka negatif dengan negatif, boleh ke dia kahwin? Tak boleh. Astaghfirullah. Tu ada tu. Astaghfirullahalazim. Maka kita tolakkan hubungan dia. Maka kebetulan X ini kita tolak dengan 2X. Ada 1X. Tolak 2X. Maka dapat negatif X. Negatif Y. Tolak-tolak jadi tambah. Negatif Y tambah dengan Y. Hapus memang kita nak hapuskan Y. Z tolak dengan 3Z. Maka kita dapat negatif 2Z. Negatif 1 tolak-tolak jadi tambah. So negatif 1 tambah 1 sama dengan apa? Sifar. Oh, kebetulan begitu rupanya. Maka kita dapatlah negatif X tolak 2Z sama dengan sifar. Baik. Dalam kes ini guys, kalau kamu perhatikan, kebetulan tadi kita dah dapat Z kita sama dengan negatif 6. Cantik lah. Cikgu nak namakan dia sebagai persamaan tadi 4, ini cikgu namakan nombor 6. Maka, cikgu tuliskan prosedur ya, line by line. Kita buat, okey, kita akan ambil persamaan yang, okey, kita akan masukkan Z sama dengan negatif 6, faham ya? Ke dalam persamaan mana? Persamaan 5. Automatik kita akan dapat kita punya X dekat sini. Ya, cikgu masukkan kita punya Z negatif 6 yang kita dapat tadi. So, kita dapat negatif X tolak 2Z kita negatif 6 sama dengan sifar. So, negatif X tambah dengan 12 sama dengan sifar. So, cikgu pindahkan negatif X sebelah sana. So, cikgu baca terbalik. So, X sama dengan 12. Oh, guys. Cikgu tu lupa satu benda guys. Cikgu lupa satu benda. Z sama dengan apa? Negatif 6. Cuba kita semak dengan kalkulator kita tadi. Nampak? Kalkulator kita tadi dah membenarkan Z kita negatif 6. Jadi apa yang kita cuba sampaikan, bila kita dapat negatif 6, barulah kita yakin untuk kita proceed untuk pergi kepada yang kita punya X pula. Dan bila kita cari X, X pun guys, X sama dengan 12. Cantik, masa Y kita dah menghampiri Y kita, maka kita akan gunakan X kita sama dengan 12, Z kita negatif 6 tadi. Kita nak masuk kat mana guys? Paling senang masukkan 1, 2 ataupun 3. Mana-mana pun boleh.
Cikgu saya nak masuk persamaan pertama, boleh. Nak masuk persamaan kedua, boleh. Persamaan ketiga, boleh, tak ada masalah. Jadi kalau cikgu masukkan, cikgu pilih persamaan pertama sebab ada X, Y, Z sahaja kan, tak ada perkalian lain. Maka X dia 12, boleh ya. Tolak dengan Y kita nak cari, Z kita baru cari tadi, Z kita -6 sama dengan -1. Cikgu pilih persamaan pertama ni siapa nak cuba persamaan kedua, ketiga pun boleh. Ya. Maka bila kita selesaikan dekat sini 12 tolak 6, so kita dapat -Y tambah dengan 6 sama dengan -1. So -Y sama dengan -1 tolak dengan 6, -7, maka Y kita dapat 7. Tada! Kita dapat jawapan yang sama untuk Y kita. Ya. Baik. Barulah kalau kita lihat dekat sini, X kita berapa? X kita dapat 12 tadi, Y kita dapat 7 dan Z kita sama dengan -6. So sebab itu para pelajar yang dikasihi sekalian, pelajar-pelajar tingkatan 5 yang nak ambil SPM 2020+, ya. So, bila cikgu sebutkan kepada para pelajar, abang-abang kamu lah, kakak-kakak kamu kan, cikgu kata adik-adik kamu sekarang ni tengah belajar 3 pun boleh ubah. Dia orang dah gabra dah. Alamak cikgu, apa hal sampai 3 pun boleh ubah cikgu? Boleh ke dia orang belajar? Jadi cikgu kata tidak ada mustahil. Cikgu tunjukkan solution ni. Cikgu tunjukkan ke dia orang. Itu ada satu kelas cikgu, Form 5 tahun lepas lah kan. Cikgu tunjukkan kelas, dia orang kata, alamak cikgu, apa benda ni cikgu? Dah lah hapuskan persamaan 1 dengan 2, hapus 1 dengan 3 lagi, pening dia orang pening. Ya, tetapi pelajar-pelajar yang KSSM sekarang, bila kita lihat dekat sini, adakah susah ataupun senang persamaan ini guys? Boleh respon sedikit tak? Ya. Susah ke senang? Senang insya-Allah. Masih boleh dalam kawalan kita. Senang, petik jari je nampak Aiman kata gitu. Mudah ya. Jadi bab ni guys, ya, bab ini pastikan dalam tangan kita. Biar kita bersusah-susah dengan bab lain, tapi bab yang mudah ini kita jangan hilang markah sebenarnya. Okey guys, boleh ya? Cikgu nak teruskan ya? Senang. Okey, alhamdulillah. Okey, kita tukar kepada ni. Okey, cikgu tak nak proceed kepada semua soalan sebab kita nak pergi pada soalan yang lain. You boleh cuba ya soalan-soalan yang kita bagi. Ini soalan nombor 2, nombor 3 dan sebagainya. Yang ni soalan ni kalau kamu lihat kat sini soalan ni. Alamak, cikgu kata linear tapi ada je pecahan. Faham cikgu ajar, alhamdulillah. Samira, terima kasih banyak-banyak. Grup ni hanya untuk AdMath saja ke cikgu? Buat masa ni untuk KSSM memang untuk AdMath sahaja. Sebab kita tengah kumpulkan pelajar-pelajar KSSM. Kalau rasa macam okey, KSSM perlukan untuk Maths, baru kita akan tambahkan untuk Maths pula. Ya, kita akan buat ni. Cikgu tak sempat nak screenshot tadi. Boleh nak screenshot, boleh. Ada pelajar nak screenshot. Tapi jangan tiru bulat-bulat tau guys. Kamu jangan hafal step tau. Jadikan sebagai rujukan saja untuk kamu semak ya. Boleh ya? Kelas setiap hari ke? Setiap hari kot typo kot ya. Kelas kita 5 minggu, ni masuk minggu kedua. Minggu lepas hari Sabtu, minggu ni hari Jumaat dan seterusnya hari Jumaat. Minggu depan pun Jumaat juga waktu yang sama ya. Stay tune dalam Telegram channel kita dengan juga WhatsApp kita akan update dengan you ya. Okey guys, boleh ya? Okey. Baik, seterusnya kita lihat kepada cikgu nak ambil perhatian, cikgu nak ambil perhatian untuk soalan nombor 4 ni. Okey, walaupun dia linear, dia masih linear ni guys. Dia masih linear lagi. Sebab X kuasa 1, Y kuasa 1, Z kuasa 1 semua kan. Persamaan ketiga tu ada X, Y saja kan. Okay? Tetapi cikgu nak tarik perhatian sebab kita ada denominator kita 3 dengan 6. Kita tak nak 3 dengan 6 tu. Okey, kalau boleh, cikgu sarankan kepada kamu, tolong ubahkan benda ini untuk hilangkan denominator dulu. Okey, nak buat apa nak hilangkan 3, nak buat apa nak hilangkan 6? Dino apa? Denominator. Yang di bawah kita panggil sebagai, kalau bahasa Melayu kita panggil sebagai penyebut, betul tak? Kalau bahasa Inggeris kita panggil sebagai denominator. Boleh ya? Denominator, bahasa Inggeris lah. Atas kita panggil sebagai pengangka ataupun numerator. Baik, sebolehnya kita akan hilangkan. Okey, ada pelajar kata darab silang, cikgu setuju. Betul, cikgu setuju. Cikgu tak nafikan. Darab silang salah satu kaedah. Tapi apa kata kalau cikgu cadangkan kita darab 6? Sebab kalau ini darab 6, ini darab 6, ini darab 6, dia akan hilang bawah tu 6. Jadi kalau kamu bayangkan semua ni kita nak darab dengan 6, cuba bayangkan darab 6. So potong ini dapat 2. Oh, tinggal apa? Dapat 2x. Nampak? Ini darab dengan 6, potong-potong yang tinggal y saja. Maka tambahkan dengan y. Ini darab dengan 6, jangan lupa darab dengan 6. So kita dapat apa? Tambahkan dengan 6z. Sama dengan apa? Jangan lupa ini pun darab 6 juga, maka jadi sama dengan 6. Nah, kita dah hilang pecahan kita. Boleh? Jadi nanti kita akan buatlah ini persamaan pertama kita. Yang ni pun samalah, darab semua dengan 3 ya. Akan jadi 3x tambah 3y tambah dengan kita punya 6z sama dengan kita punya 11. Ini persamaan yang kedua. Yang ini pun
Yang ni okey lah sebab ini cantik dah. 3x tambah dengan 2y sama dengan 7. Ini persamaan yang ketiga kita. Dah hilanglah kita punya pecahan, betul tak? Lebih mudah dan yakin untuk kita pergi kepada step-step yang seterusnya. Boleh ya? Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, ya, kamu dah boleh mulalah pakai kalkulator guys. Ini A kamu, ini B kamu, ini C, ini D. Cuma part yang bawah ni dia tak ada C lah. Maksudnya kalau yang persamaan yang ketiga ni, A dia sama dengan 3, B dia sama dengan 2. C macam mana C untuk Z? Untuk Z. Z tak ada. Z tak ada. So, bila Z tak ada, maksudnya Z dia, C dia kosong. Maka D dia sama dengan 7 kat situ. Boleh ya? Untuk yang akhir sekali ni lah. Untuk kita punya persamaan yang ketiga. Okey, cikgu ulang persamaan 1. Okey, ada permintaan untuk persamaan pertama tadi ya. Okey. Ada pelajar yang akan gunakan kaedah darab silang. Okey, contoh ya, contoh. Okey, kalau kamu nak buat darab silang, contoh ya, ini per 3 tambah dengan Y per 6. Sebenarnya sama je kalau cikgu buat tadi tu. Sama dengan 1 kan? Okey. Cuba kita fikirkan bagaimana kita nak hilangkan kita nak satukan pecahan lah kita mula. Ya, kita satukan pecahan dia. Okey. So, ini perkan dengan 1, ini perkan dengan 1. Kan, betul tak? Okey, ini tak apa. Kalau nak buat darab silang dulu ya. Okey, kita nak samakan penyebut dia di bawah, denominator. Nak samakan macam mana? Darab 2, ini memang dah 6, ini kena darab 6, betul tak? Bila sini darab 2, sini pun kena darab 2. Ini darab 6. So, darab apa? 2x tambah dengan kita punya y tambah dengan 6z. Bahagikan semua dengan 6, betul tak? Ya, sama dengan 1. Maka naikkan 6 ke atas, maka tinggal 2x tambahkan dengan y tambahkan dengan 6z sama dengan 6. Boleh nampak tak? Ini apa yang cikgu buat? Cikgu sekalikan semua punya pecahan, 6 tu cikgu bawa ke kanan ke atas. Dan bila cikgu gunakan kaedah yang kita samakan penyebut kita di bawah, kita masih dapat benda yang cikgu gunakan tadi. Okey, tadi yang cikgu buat apa guys? Yang cikgu buat tadi, cikgu hilangkan penyebut satu persatu sebenarnya. Kamu nak buat apa? Kamu perhatikan betul-betul ya. Yang ini nak hilangkan 3. Kalau nak hilangkan 3, darab dengan 3, betul tak? Bila kita darab 3, semua kena darab dengan 3. Tetapi cikgu tak darab dengan 3 dulu, cikgu darab dengan 6. Sebab bila kita darabkan dengan 6, hilang dah kita punya ni, kita potong. Ini pun darabkan dengan 6, semua darab dengan 6, ini darab dengan 6. Automatik 3 pun hilang, tinggal 2 dekat atas. Ini alternative method lah kalau siapa faham. Siapa yang tak rasa ragu-ragu lagi, kamu boleh pergi kepada kita punya kaedah yang cikgu tunjukkan, samakan penyebut di bawah tadi. Okey, bagaimana nak menyelesaikan ini? Bagaimana nak guna kalkulator? Cikgu dah ajar tadi. Siapa yang terlepas sesi tadi, nanti boleh tengok recording kita balik semula. Cikgu macam mana kalau per kat bawah tu sifir dia tak sama, macam 3 dengan 4. Okey, soalan yang baik daripada Amni Farisha. Okey, contoh cikgu bagi ya. Okey, katakanlah kita ada x perkan dengan 3 tambah y perkan dengan 4. Begini kan Amni kan? Contoh Amni dia tanya macam ni. Tambahkan dengan z lah misal kata sama dengan 1. Amni betul? Soalan kamu macam ni? Okey, betul ya? Okey, baik. Bagaimana kita nak hilangkan pecahan? Sebab kadang-kadang kita nampak pecahan, kita goyang ni bila kita nak buat step penghapusan penggantian ni. Sebab tu cikgu cadangkan kita hilangkan pecahan tu. Okey, kita buat satu persatu. Tak apa, kamu sama juga. Ini semua kan per 12 kan? Boleh per 12 tu tak? Kita belajar per dengan 12. Ini darab apa? Ini darab 4. Atas jadi 4x. Ini darab apa? Darab 3. Atas darab 3. Tambahkan dengan 3y. Ini darab apa? Ini per 1. Darab apa? Darab 12. Atas darab 12. 12z sama dengan 1. Naikkan 12. Maka kita dapatlah 4x tambah 3y tambah 12z sama dengan 12. Kan? Apa cikgu buat? Cikgu samakan penyebut di bawah. Lepas tu cikgu taikkan 12 kita ke atas. Boleh kan? Okey, ataupun alternatifnya, cikgu buat apa? Cikgu hilangkan satu persatu kita punya penyebut di bawah. Tengok tahu, cikgu buat apa? Pertama, cikgu suka kaedah ni, tetapi mungkin berbeza dengan kamu punya ni lah, favor lah ya. Cikgu hilangkan 3 dulu. Bagaimana cikgu nak hilang kita 3? Cikgu darab dengan 3. Semua darab dengan 3. Semua darab dengan 3. Semua darab dengan 3. So, jadi apa? So, ini tinggal x saja. Ini akan jadi 3y per dengan 4. Ini darab 3 juga. Tambah 3z sama dengan 3. Hilangkan 4 pula. Bagaimana nak hilangkan 4? Darab dengan 4. Maka bila kita nak darabkan 4 ni, maka semua pun darabkan dengan 4. So, jadi apa? 4x tambah dengan, darab dengan 4. Ini potong-potong habis. So, 3y darab dengan 4 tambah 12z. 12z. Ya, darab dengan 4 lagi dapat 12. Nah, kita akan dapat persamaan yang sama. So, Amni menjawab soalan kamu ya. So, samakan penyebut dia. Asas dia sama juga. Asas dia sama. Okey, so guys, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Yang ni kamu boleh cuba selesaikan sendiri. Mungkin soalan berbentuk problem solving ni, cikgu cuba bantu sama-sama dengan kamu, boleh? Okey, cuba kita tengok dekat sini sekejap ya. Okey, mari kita tengok soalan nombor 6. Guys, kamu masih bersama dengan cikgu tak? Kamu masih bersama dengan cikgu tak?
Ke dah mengantuk dah ni? Soalan senang sangatlah cikgu, easy. Peanut. Soalan yang minggu lepas, soalan yang hardcore sikit. Minggu ni kita bagi soalan santai-santai. Tak mau bagi kamu hilang mood at mat kamu. Okey? Tak nampak. Okey, Alhamdulillah. Bagi satu tepukan yang gemuruh untuk diri kamu sendiri. Tolong kita nak tepuk tangan sama-sama. Walaupun cikgu tak nampak kamu, tolong tepuk sama-sama. Come on. Okey, tahniah. Kami perasan dah 1 jam kami bersama dengan cikgu, dengan celoteh cikgu. Okey. So, kita nak teruskan. Alhamdulillah, cikgu saya lemah bab ni tapi cikgu bagi saya faham. Alhamdulillah Puteri Amirah. Ya, ini yang cikgu nak. Biar pelajar yang expert bab ni ataupun pelajar yang slow, kita nak semua belajar sama-sama, bab ni dia akan jadi expert. Ya. Okey, kita tengok kepada soalan yang seterusnya di skrin kita. Okey. Kalau kita perhatikan soalan ni, kita apa? The total mass of Christina and Huyen, betul bacaan cikgu Huyen is 102 kg, while the total mass of Huyen and Esther is 106 kg. If the total mass of Christina and Esther 92 kg, what is the mass of each one of them? Okey, jumlah jisim Christina, Huyen. So ada 3 orang, kamu perasan tak? Satu Christina, yang kedua Huyen. Yang ketiga Huyen ada juga Esther. Nampak? Kita akan gunakan setiap patah perkataan tu ya sebagai kita punya apa tadi? Sebagai kita punya unknown kita. Baik, dia tak suruh pakai X, Y, Z. Cikgu saya nak pakai PQR boleh, terpulang pada kita masing-masing. Ya. Cikgu saya nak pakai QH dengan E boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi biasanya kita pakai X, Y, Z lah, mudah ya. Okey. Jom kita pakai. Okey, cikgu declare dulu tau. Cikgu declare dulu. Kita declare macam ni lah. QX mewakili Christina. Boleh ya? Jisim Christina lah kan. Okey, Y mewakili apa? Y mewakili Huyen. Betul ke bacaan cikgu? Huyen. Okey, Z pula mewakili apa? Seorang lagi tadi apa? Esther. Esther. Okey, sorry lah ya, tulisan laju sikit buruk lah Esther. Okey, sekarang ini kamu perhatikan line by line. Okey, jom kita belajar sama-sama. Christina dan Huyen adalah 102 kg. Baik, jumlah jisim kita tambahlah kan. Maksudnya Christina X tambah dengan Huyen Y, jumlah jisim mereka 102. Baik, ini persamaan pertama. Alah, cikgu tak ada Z pun. Tak apa lagi, relax dulu. Yang kedua, jisim Huyen dan Esther. Huyen Y, Esther Z. So, Y tambah dengan Z, mereka akan dapat 106. Ini persamaan yang kedua. Okey. Yang ketiga, jika jumlah Christina dengan Esther pula, X dengan Z pula, adalah sama dengan 92 kg. Ini adalah persamaan yang ketiga. Cikgu, yang ini nampak macam main dengan dua unknown saja. Betul. Tapi kita ada XY, kita ada YZ, kita ada XZ. Kalau kaedah ini, kalau cikgu nampak soalan ini, ada baiknya kalau kamu gunakan kaedah penggantian pun boleh. Penggantian pun boleh. Cikgu tak nafikan. Kalau kamu guna penggantian, jadikan X sama dengan 102Y, tolak Y, masukkan ke dalam dan kamu akan dapat jawapan dia. Ataupun mungkin kamu akan masuk kaedah penghapusan pun boleh. Dua-dua boleh. Ya, boleh cuba guys cuba dua-dua kaedah. Cikgu tak nak tunjukkan dalam kelas kita sebab kita nak proceed kepada indices cert dengan kita main indices dengan cert lah, log tak ada dalam sesi ni ya. Okey guys, boleh cikgu teruskan? Ini cikgu bagi idea je tau. Cikgu build up kita punya persamaan sahaja dulu. Nanti kamu akan sambung ya. Okey, kita tengok pada soalan yang seterusnya pun sama juga. Jadual di bawah menunjukkan bilangan stem yang dibeli oleh 3 orang murid. PQR, nampak? Ini stem, bilangan stem Kalau P, Ali beli 8. Q, dia beli 10. R, stem tau. Ni stem lah. Mungkinlah negeri Sabah, negeri Johor, negeri Kedah kan. Contoh kan. Stem negeri-negeri kan. Ataupun stem ikut karakter, ikon artis kita ke kan. Mungkin kan P. Ramlee kan. Orang-orang lama kan. Ataupun pemimpin negara kita kan. Contoh kan. Okey, set insyaAllah nanti kita akan pergi ya. Okey, jadi kalau kita perhatikan, apa yang ditunjukkan dekat sini? Ali dia beli 8 stem P. 10 stem Q, 20 R. Dan harga yang dia bayar adalah RM23.60. Soalan cikgu yang pertama, kamu tahu tak berapakah harga bagi satu stem P? Tak tahu. Berapakah harga bagi kita punya stem Q? Tak tahu. Maka sebab itu ini akan jadi unknown. Unknown untuk apa? Unknown untuk harga bagi satu stem P, satu stem Q dan harga bagi satu stem R. Perhatikan betul-betul. Ya. Baik. Bagaimana kita nak tahu? Okey, Ali beli 8 stem P, cikgu kekalkan P. Tambahkan dengan kita punya 10 Q, tambahkan dengan 20
ya, 20R, kita akan Ali kena bayar RM23.60. Boleh ya? Okey. Baik, kita pergi kepada cikgu, saya nampak benda ni boleh permudahkan, bahagi dengan 2 mungkin, ataupun kamu nak darabkan dengan 10 ke, kamu darab dengan 5 ke kan? Bagi nampak cantik sikit, terpulang pada masing-masing. Kita pergi kepada bala pula. Bala ya. Bala dia beli 30 stamp P. Oh, dahsyat dia beli stamp P sampai 30. 15 stamp Q, 15 stamp Q. Dan akhir sekali untuk kita punya stamp R dia ambil 25R. Dia akan dapat sama dengan RM35.00. Dan kita ambil untuk Chan pula. Chan, Chan dia beli 20P tambah dengan 10Q tambah dengan 50R. 50 ni nampak macam 80 pula ya. 50R. Dia bayar RM50. Okey. Dan kalau kita perhatikan dekat sini guys. Okey, kita nak pakai kalkulator guys. Okey, soalan cikgu tanya dengan kamu. Adakah kalkulator kita ada PQR? Ini soalan pertama cikgu. Okey. Adakah kalkulator kita ada PQR? Kalkulator kita tidak ada PQR. Jadi kita nak buat apa? Kita akan gunakan, nak buat macam mana? Only XYZ. Ya, you are right. So, kita akan tukarkan XYZ. Tapi tidak perlu tunjuk di dalam tulisan. Kita cuma tahu sahaja bahawa, kalkulator kita ni ada XYZ. Jadi kita anggaplah X tu mewakili P. Y itu mewakili Q. R itu mewakili kita punya, Z itu mewakili kita punya R. Jadi bila kita dapat, X tu adalah mewakili P. Jangan sesekali, kalau kita tengok dekat skrin balik, okey, tolong tekan kalkulator jap. Kamu dapat apa? Cikgu pun tekan kalkulator sama-sama dengan kamu ya. Nanti kita compare jawapan kita. Kaedah penghapusan penggantian tu semua kamu buat sendiri tau guys. 25, 35. Laju. Okey, lepas tu type lagi. Apakah jawapan kita? Okey, X kamu dapat 1/5 ya. Okey, X kamu dapat X sama dengan 1/5. Ataupun kita ambil 0.2 lah. Sebab ini harga stamp 0.20 Jangan bagi pecahan tau. Sebab ni harga harga. Okey, Y kita dapat apa? Y kita dapat 0.60 harga stamp kan. Z kita dapat 0.80. Para pelajar yang dikasihi sekian, bila kita dapat macam ni, ya, kita tahu bahawa XYZ ni bukan XYZ tetapi mewakili PQR. Bila kita buat conclusion nanti jangan tersalah letak XYZ. Tolong guys. Ya, kita dah yakin jawab semua tapi jawapan kita bagi XYZ. Berkemungkinan kita akan ditolak markah. Kenapa? Sebab kita tak mengikut kehendak soalan. Sebab kita dah declare PQR ini sebagai kita punya unknown. Melainkan kamu nak tukar X ni mewakili harga bagi stamp P. Boleh. Kalau kamu buat macam ni boleh. Tapi macam complicated lah. Kamu coding balik lah. Stamp Q. Ini kamu define balik untuk sen R dan sebagainya. Buat apa nak menyusahkan diri kita ya. Okey, kita teruskan guys. Kita pergi kepada soalan chapter 4. Okey, chapter 4 ini adalah indices, cert dengan log. Okey, disebabkan oleh masa kita mencemburui kita. Cikgu hanya akan sentuh di dalam kita punya kelas ini berkaitan indices dengan cert. Kalau nak cerita tentang log panjang sikit guys ya. Nanti takut kamu pening, kamu hilang semangat. Maka kita ambil cert dengan index saja. Boleh? Ya, kita nak ambil semangat index dengan cert dulu. Okey, kalau untuk logaritm, kalau ada masa, ada rezeki yang lebih nanti cikgu akan minta tim kita untuk usulkanlah, kita akan cuba bincangkan log untuk di lain masa. Kalau ada rezeki nantilah ya, kita ada masa yang lebih nanti. Okey, kita tengok pada jadual kekosongan kita nanti, ya. Tapi hari ini kita nak belajar apa? Kita belajar index dengan cert, ya. Baik. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu sama. Indices, cert dengan logarithms. Bahasa Melayu, index, cert dengan logaritma. Cara ejaan dia sahaja berbeza. Log bikin pening boleh bawa gaduh ya. Okey, tapi cikgu suka log. Dan siapa yang belajar dengan log, siapa yang pergi dekat YouTube cikgu ya, belajar log complete course cikgu kat situlah index Siber Selama. YouTube cikgu. Dah ada banyak viewer, tak kalau salah cikgu dalam 50 ke 80k viewer kita ya dalam Mathness ya. Kamu search MATHNESS. Selain berPT Studio, cikgu juga dikenali sebagai Mathness. Siapa tak tahu lagi? Mathness. Sorry ya, cikgu kena promote juga ni. Kamu boleh pergi YouTube, cari Mathness, kamu type log. Ya, Mathness. M-A-T-H, Math kan? N-E-S-S 49. So, dalam YouTube tu, cikgu ada satu video memang komplit yang bercerita tentang indices dengan logarithm. Log tu cikgu bagi tahu dah apa benda yang penting, apa benda yang kamu kena buat dan sebagainya. Cubalah pergi lepas ni. Tapi tu yang lama-lama lah, video dah 6 tahun lepas, 5-6 tahun lepas lah. Cikgu pun dah lupa lah apa yang cikgu berceloteh dalam YouTube tu.
Tapi nanti insya-Allah cikgu akan gunakan PT Studio kita akan rakam lagi video-video untuk yang latest syllabus kita, ya. Mathness 49 tu ke? Betul. Inilah mukanya. Ada yang pernah tengok YouTube Mathness 49? Rosia Fira ni. Dia macam pernah jumpa tu Mathness 49. Mathness 49 tu inilah pemilik dia. Inilah cikgu. Tapi kalau ada di dalam tu tengok video tu ada muka cikgu yang zaman dulu mungkin kurus lah. Sekarang ni dah beranak 3 dah ni, perut pun dah makin ke depan sikit lah. Tapi jiwa cikgu masih muda ya. Cikgu masih dalam kalangan 3 series. Okay. Alright, jom kita teruskan, tak nampak masa. Orang yang bahagia tu nampak tu kan. Okay, jom kita pergi kepada kita punya indeks dulu. Baik. Indeks suka untuk cikgu terus pergi ke beberapa contoh latihan dulu dekat skrin komputer kita. Okay, indeks kita. Kita ambil ringan-ringan dulu soalan pertama. Soalan latihan cikgu ni tak cukup untuk kamu buat latihan guys. Kamu kena banyak lagi cari buku-buku rujukan kamu tahun lepas ya. Buat balik latihan balik semula ya. Baik, ini mudah aja. Kita nak tunjukkan bahawa 8 kuasa 2, kalau kamu bahagi, kamu letak kat bawah 8 kuasa negatif 1 ya. Kalau bahagi ya, kita punya kuasa kita boleh tolak. Tapi kalau darab, kuasa kita tambah. Tapi ada negatif 1, cikgu saya nak naikkan dia dulu boleh? Boleh. Dia jadi 8 kuasa 2, dia akan naik ke atas dan jadi darab 8 kuasa 1. Settle guys. 8 kuasa 2 sebab base yang sama, asas yang sama, kuasa boleh tambah. 2 tambah 1 berapa? 3. So 8 kuasa 3 sama dengan apa? 64, 243 ya. Kamu dapat 243. So ini jawapan akhir kamu. Relax guys. Ini P3 boleh jawab. Ya. Makin handsome katanya ya. Amboi. Ada tengok cikgu video ke? Okey, soalan nombor 2 ini soalan yang tidak kamu jumpa PT3 cikgu pernah jumpa lah syllabus KSSM. Lawak kan? Tolong gelak sikit. Ada orang kata cikgu lawak. Bagilah gelak sikit tim kita. Allahu Akbar. Okey, mana? Gitu. Okey, soalan nombor 2 ni guys. Okey, soalan nombor 2 ni cikgu pernah jumpa dalam PT3. Cikgu ajar pelajar, dia kata pening lah cikgu. Dulu masa saya tengok abang saya tu tak ada benda ni kan. Okey. Mari cikgu tunjukkan kamu benda ni ya. Oh 803 512 tu dah. Cikgu dah salah ya. 803. Berapa 803 tadi? Allahu Akbar. 512 Cikgu buat pembetulan ya. Terima kasih siapa yang betulkan tadi. 512 tadi ya. Okey, 512. Okey, soalan nombor 2 ini dia nak suruh kita buktikan bahawa 3 kuasa n tambah 1, 3 kuasa n tambah 2 ni adalah gandaan bagi 4. Boleh ya? Gandaan bagi 4. Okey, bila sebut tentang gandaan bagi 4, okey cikgu tanya dengan kamu ya. Okey. Kalau 12 ni gandaan bagi 4 tak? 12 ni gandaan bagi 4 tak? Amalia. Cikgu di YouTube Mathness cikgu ada buat video trigonometric function ke? Saya cari macam tak ada. Latihan ada tapi video full course tak ada. Nanti insya-Allah PT Studio akan sediakan nanti. Okey, boleh bagi gandaan bagi 4 ya. Okey, kenapa kita katakan bagi 4? Gandaan bagi 4 sebab 12 ini boleh dibahagi dengan 4. Setuju ya? Okey, kalau cikgu tanya kamu, adakah 12 ini gandaan bagi 5? Tidak. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh dibahagikan dengan 5. Kan? Jadi dua perkataan ni kamu pegang betul-betul. Adakah 12 ini gandaan bagi 4? Ya. Sebab apa? Sebab dia boleh dibahagikan dengan 4. Soalan ni boleh tunjuk. Buktikan bahawa ya boleh dibahagi tepat dengan 4. Dia sama ada dua ya perkataan ni. Dia boleh gantikan gandaan bagi 4 ataupun boleh dibahagi. Kaedah dia sama. Jadi apa poin cikgu? Kalau kita tengok cikgu 3 dengan 3 ni mana boleh bahagi dengan 4? Belum lagi. Belum. Apa yang kita akan pakai? Kita akan guna teknik pecahkan dia. Nanti kita akan faktorkan dia. Kita nak pecahkan. Cikgu, saya nak pecahkan apa? Tengok baik-baik. Cikgu ambil recall balik semula. Kita belajar dalam indeks ya, dalam PT3 dulu. Kalau A kuasa M, darab bukan tambah ya. A kuasa dengan N. Kalau base yang sama, bawah ni kita panggil sebagai base ataupun asas, atas ni kita panggil sebagai indeks. Indeks. Ya, bahasa Inggeris bahasa Melayu lah, ejaan saja. Baik, cikgu tanya dengan kamu. Kita belajar sama-sama ya. Kalau base yang sama, darab kuasa boleh buat apa? Cikgu ulang balik semula. Kalau base yang sama, darab kuasa boleh buat apa? Kuasa kita boleh tambah. Jadi dia jadi A kuasa dengan M tambah dengan N. Sebaliknya guys, sebaliknya. Kalau kita ada satu base yang mempunyai kuasanya tambah, boleh tak cikgu pisahkan balik? Boleh, dia akan dapat yang seperti di atas balik semula. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau base yang base yang sama, darab kuasa tambah.
Tapi satu base ada kuasa tambah, kita boleh pecahkan dia balik untuk dapat yang atas. Maksudnya, cikgu boleh jadikan A kuasa M darab semula dengan A kuasa dengan N, cikgu pisahkan dia balik semula. Jadi apa yang cikgu cuba sampaikan, bila kita dapat soalan bentuk macam ni, perhatikan kita punya kuasa tu ada N tambah 1. Satu lagi, N tambah 2. Betul, kita nak inversekan dia balik. Jadi apa kata kalau cikgu cadangkan, kita akan cuba pecahkan 3 kuasa N tambah 1 tu. Kita pecahkan balik. Kita pecahkan balik jadi apa? 3 kuasa N. Darab dengan apa? Darab dengan 3 kuasa 1. Okey, semua boleh faham setakat tu. Okey, sekarang kita pergi kepada tambah. Kita nak tambah apa ni kawan? Kita ambil kita punya yang kedua ni pula. Kita pecahkan dia juga. Bila kita pecahkan dia juga, sekejap bagi cikgu kecilkan sedikit. Gitu. Alright, gitu cara dia. Okey, bila kita pecahkan dia, dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi sekali lagi 3 kuasa N darab dengan 3 kuasa 2. Boleh? Boleh ya? Okey, cikgu kecilkan dia balik. Bagi fair lah. Nampak besar kecil. Okey, sekarang ni kalau kita perhatikan, ada benda yang kita boleh faktorkan. Benda apa yang kita boleh faktorkan? Perasan tak? Ini 3 kuasa N macam X lah. Ini pun 3 kuasa N. Dipisahkan oleh tambah. Maka kita boleh bawa dia keluar. Jadi apa? Maka dia jadi 3 kuasa N. Yang tinggal di dalam apa? Yang ini apa? Tinggal apa? Tinggal 3. Maka tinggal 3. Ditambahkan dengan berapa? Ditambahkan dengan 3 kuasa 2. Nampak tak? Asalnya kita pecahkan kuasa tadi. Tapi disebabkan oleh kedua-dua side ini mempunyai 3 kuasa N. Maka cikgu faktorkan 3 kuasa N tu keluar. Bila cikgu faktorkan 3 kuasa N, maka yang tinggal apa dekat sini kawan? Tinggallah apa? 3 tambah 3 kuasa 2, 3 tambah 9 lah. Kan? 3 tambah 9 berapa? 12. Oh, rupa-rupanya kita ada 12, 3 kuasa N. Jadi cikgu tanya dengan kamu. Dia suruh buktikan, kita dah buktikan dah. Adakah benda ini gandaan bagi 4? Adakah dia gandaan bagi 4? Ya, dia adalah gandaan bagi 4. Kenapa? Walaupun 3 kuasa N di belakang itu berbeza, tetapi di depan ini ada benda yang boleh didarabkan, boleh dibahagikan dengan 4 ataupun 12 itu juga kita kata dia sebagai gandaan 4. Maka selesai masalah kita. Cikgu, apa maksud cikgu? Cikgu buktikan. Tengok ya. Kalaulah cikgu ada satu unknown kat sini, nombor dia 36 contoh. Dia tak perlu cari N sebab dia suruh buktikan saja. Ya. Adakah 36 boleh dibahagi dengan 4? Betul, boleh dengan 4. Kalau cikgu pecahkan dua benda ini, dia akan jadi apa? 36 hasil 12 darab dengan 3, betul? Walaupun 3 ini tidak boleh bahagi dengan 4, tetapi 12 ni boleh bahagi dengan 4, maka keseluruhan ini kita boleh bahagikan dengan 4 ataupun dia juga merujuk kepada gandaan 4. Ini pemecahan kita. Contoh, tengok ya. 50. 50 ni boleh bahagi dengan 10 tak? Boleh kan? Tapi kalau cikgu pecahkan sedikit, tengok ya. Kalau pecahkan sikit, dia jadi 10. Cikgu ambil 25 lah. 25. Tak. Kita ambil 10 lah. 10 darab dengan 5. Darab dengan 5. Pun boleh bahagikan. Okey, kita kata macam inilah, kita kata macam ni. Adakah 50 boleh bahagi dengan 2? Boleh bahagi tepat dengan 2 ataupun gandaan 2? Ya, dia betul gandaan dengan 2. Tapi kalau kita perasan kat sini, kalau cikgu pecahkan 10 ni adalah darab dengan 5. Walaupun 5 ini tidak boleh bahagi dengan 2 ataupun bukan gandaan bagi 2, tetapi 10 ini akan menyebabkan keseluruhan ini dia masih boleh dibahagikan dengan 2 ataupun gandaan bagi 2. Okey, so guys, dapat belajar sesuatu tak untuk bahagian yang cikgu terangkan dekat sini? Dapat belajar sesuatu? Faham? Okey, Alhamdulillah. So, selepas ini kalau kamu nampak perkataan soalan ni suruh buktikan ke ataupun suruh tunjukkan ke, dia adalah gandaan bagi 4 ataupun boleh dibahagi dengan 4, maka kamu ingatlah teknik yang cikgu ajar untuk kita pecahkan dia, kita faktorkan dia, kemudian kita akan buktikan dia bahawa dia boleh bahagi tepat. Kalau sekiranya cikgu, saya dah selesai kat sini, saya faktorkan, contoh ya, dapat 17, contoh ya 17. Maka adakah dia gandaan 4? Maka kalau 17 bukan gandaan 4, tidak boleh bahagi dengan 4, maka keseluruhan ini juga tidak boleh bahagi dengan 4. Maka sebab apa? Sebab kita ada satu faktor di depan ini yang boleh menentukan sama ada suatu nombor keseluruhan itu boleh dibahagikan dengan 4 ataupun gandaan bagi 4. Okey, so para pelajar yang dikasihi sekalian, adakah masih bersama dengan cikgu? Cikgu nak masuk sikit set. Kita dah running of time. Kita nak masuk sikit set. Boleh ya? Masih bersama dengan cikgu ya? Okey, izinkan cikgu untuk masuk set boleh? Okey, so index tu banyak lagi latihan-latihan ya, kamu boleh cuba ya, banyak sangat ya.
So izinkan cikgu untuk sentuh sikit berkaitan dengan cert. Kenapa cikgu nak sentuh tentang cert? Sebab silibus kamu ya, silibus cert KSSM ni baru ditunjukkan dalam cert itu. Jawapan akhir tulis terbukti ke cikgu? Betul. Di bawah ni terbuktilah. Tulis terbukti. Terbukti. Kalau kamu nak tulislah terbukti kerana 12 boleh 12 adalah gandaan 4. Kamu tunjuklah sikit conclusion kita. Siapa tadi tanya? Samira ya. Kita tunjukkan sebab ini 12 tadi kan. 12 ini adalah kita punya terbukti dia boleh adalah gandaan 4 kerana apa? Kerana 12 itu adalah kita punya gandaan bagi 4. Okey, siapa murid Cikgu Farid ni? Boleh namakan tak? Cikgu seronok nama dia murid Cikgu Farid. Janganlah pakai kalau semua pakai nama murid Cikgu Farid. Jenuh cikgu ni. Okey, boleh namakan. Apakah nama kamu kan? Kan? Yang lala-lala ni jangan nak gelak sangat. Kamu pun sama. Mak bagi nama sedap-sedap ni. Ayah bagi nama sedap-sedap. Pakai nama betul-betul. Senang bila cikgu nak berkomunikasikan sama tengok macam Faris ya, Echa ya, Ardini Azri kan. Nurul Natasha kan, tukar pakai nama sendiri lepas ni lah kan ya. Okey, jom kita nak cikgu tak marah tau ya, cikgu sarankan sahaja supaya mudah untuk proses PNP kita. Okey, jom kita tengok kepada ini guys. Kita pergi kepada soalan berkaitan dengan cert. Mana tadi cert cikgu? Okey, tengok kat komputer kita. Okey, sebenarnya yang ni pun boleh selesaikan juga ni. Cikgu punya target hari ni nak bincang soalan ni juga. Tapi tak apalah ya. So kita nak target cert dulu ya. Cert lebih penting cikgu rasa kat sini. Okey. Kalau ada masa sekejap kita patah balik. Okey, soalan nombor 6 ni guys. Okey, dia nak suruh simplify guys. Tak apa. Jangan minta maaf ya. Kamu tukar nama lain je. Melainkan kamu nak tulis tu Cikgu Farid Kacak. Melawak je lah ya. Gelak kita tak ada ke? Tengah buat lawak yang tak menjadi ni. Okey. Kita nak tengok balik semula. Okey. Dia suruh simplify guys. Dia bukan suruh selesai. Faham tak? Okey, sebab itu kalau kamu lihat kepada kalkulator yang EX ni, ada kelebihan sikitlah siapa pakai kalkulator ni. Cikgu bukan duta kalkulator guys ya. Cikgu bukan promote mana-mana kalkulator ya. Tapi benda yang mudah kita akan tunjuk kepada pelajar lah. Tapi cikgu masih berpegang bahawa kalkulator jangan depend 100%. Kita kalkulator ni memudahkan kita. Right? Boleh ya? Okey, apa tadi cikgu nak sebut Okey, siapa yang pakai kalkulator ni, cuba kamu terus tekan ni. Punca kuasa ya, cert 18. Lepas tu kamu darabkan dengan cert 45. Kamu bahagikan dengan kita punya cert 2. Kamu akan dapat terus 9 cert 5. Betul tak? Siapa yang pakai kalkulator ni? Cikgu tak nafikan guys. Kamu tengok. Boleh nampak tak? Alamak, cikgu dah zoom kat whiteboard lah. Kalkulator ni terus dibagi tau. 9 cert 5. Siapa ada kalkulator EX tu ada sedikit kelebihan. Cikgu, saya mana mampu nak beli kalkulator. Kalkulator ni lebih kurang dalam RM71 kot sekarang. Kalkulator yang EX yang lama ni tapi design dah lama. Ni rare dah guys. Ni barang rare. Siapa ada benda ni tolong simpan baik-baik. 10 tahun lagi cucu kamu tak pakai dah kalkulator jenis macam ni. Kalkulator dia dah ada satu renovation. Dia ada revolution. Dia EX, MS juga tapi dia berbeza sikit. Sorry guys, jangan jealous. Cikgu ada calculator holder. Okey, apa cikgu sebut tadi okey. Cikgu pakai kalkulator ni je guys daripada dulu. Boleh aja. Cikgu boleh jawab soalan SPM, boleh jawab soalan matrix, universiti pun cikgu belajar. Cikgu tak pakai kalkulator advance. Cikgu pakai kalkulator ni je. Sehingga sekarang cikgu suka pakai kalkulator ni, ya. Okey, kita tengok balik semula kepada soalan nombor 6. Okey, apakah kaedah yang kita akan pakai? Baik. Kita nak simplify bukan nak solve, ya. Okey. So 18 ni kita boleh pecah kalau kamu perasan. 18 ni adalah hasil darab apa? Cuba fikirkan satu nombor. Dia adalah 18 ni adalah 1 darab 18. Faktor dia adalah 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6 kan. Jadi pemilihan nombor mana yang kita sesuai? Kita akan ambil 2 darab 9. Kenapa cikgu pilih 18 ni perlu tukar kepada 2 darab 9? Kenapa? 45 pula kita ada 45 apa pasangan 45? 45 ni kita ada pasangannya adalah 1 darab 45. 1 darab 45, 2 tak ada, 3 darab 15. 4 tak ada, 5 ada, darab 9, 6, 7, 8, 9 patah balik. Tak payah. Jadi cikgu kena ambil apa? Cikgu ambil 5 darab 9. Kenapa? Lepas tu kita akan bahagikan dengan cert 2. Kalau bahagi cert 2 tu cikgu buat per lah kat bawah. Lagi senang. Kita buat per. Mana tadi? Kita buat per, kita buat certkan dengan 2. Okey? Baik. Cert wajib masuk SPM. SPM 2020 plus, wallahualam. Tapi SPM 2021 memang ada lah, wajib masuk lah. Sebab kita nakkan punca kuasa 9 tu boleh dipermudahkan. Punca kuasa 9 ni boleh dipisahkan. Ya, kita akan pisahkan cert 2, cert 9. Darab dengan cert 5, cert 9 nampak di sebelah sana. Bahagikan dengan cert 2.
Kalau kamu perhatikan, ya, untuk darab ni, set 2 dengan set 2 ni boleh potong. Set 9 dengan set 9. Set 9 sama ke? 9, kalau yang ni kita tak panggil set guys. Set ni satu nombor yang mana kamu akan dapat perpuluhan yang tak boleh jadi cantik. Yang ni kita panggil sebagai punca kuasa 9. Ya. Punca kuasa 2 bagi 9 dapat 3. Belakang pun darab 3 kan? Darab 3. Kemudian ada set 5. So 3 darab 3 dapat 9 set 5. Tada! Ini jawapan akhir kita. Ya. Ya, ini adalah jawapan akhir kita. 2021 maksud saya. Ya betul Syafiq Aiman. Gitu. Itu je. Saya dah tukar cikgu. Allah, tak ada nama dia juga. Allah, kelakarlah kamu. Tim, gelak sikitlah tim. Okey, so kita terus kejap guys. Kita nak simplify soalan ni pula. Okey, guys, kita nak menuju pada masa-masa yang terakhir ya. Mungkin ini soalan yang terakhir kita bincangkan, mungkin. Baik. Kita nak simplify sekali lagi guys. Kita bukan nak selesaikan. Kita nak simplify, nak permudahkan sahaja. Okey. Baik. Tolong bagi tahu cikgu, 50 tu kita nak jadikan apa? 50. Come on guys, 50. 50 tu kita boleh tukar kepada apa? 1 darab 50, 2 darab 25, 4, 5 darab 10. Nak pakai apa? Kita akan pecahkan apa? Kita akan pecahkan jadi 2 darab 25. Cikgu, kenapa cikgu pilih 2 darab 25? Sebab 25 tu boleh dipunca kuasa 2 kan dia. Jadi 5, betul tak? Maka kita ambil 2 darab 25. Maka perkan dengan 5, darabkan dengan apa ni? Darabkan dengan 5, set 48. Nak pilih apa? 1 darab 48, 2 darab 24, 3 darab 16, 4 darab tak ada. 7, 48 apa? Apakah nombor yang kita boleh senang untuk dapat 48 ni? 4 darab berapa? 16 lah kan. Kita ambil ni lah 3 darab 16 lah. Sebab punca kuasa 2 bagi 16 sama dengan 4. Kalau kita ambil 12 darab 4, boleh juga. Kalau 12 darab 2 dapat punca kuasa 2 nanti. Boleh juga. Tapi 12 ni boleh pecah lagi. 12 ni nanti, kalau kita ambil 48 tu 12 darabkan dengan 4. Tapi 12 ni boleh kecilkan lagi. Jadi 4 darab 3 kan? 3 darab 4 darab 4. Sebab punca kuasa 4 boleh jadikan tu. Apa kata kalau cikgu terus ambil 3 darab 16? Lagi senang ya, 3 darab 16. Maka cikgu akan jadikan dia sebagai punca kuasa 3 darab 16. Bahagikan dengan 4. Okey, bahagikan dengan punca kuasa 24. Pun dia macam nak main dengan benda tu juga. Kita letak di bawah lah. Tak apa, kita buat kat sini. Punca kuasa 24 sama dengan apa? Punca kuasa 24. 1 darab 24, 2 darab 12, 3 darab 8, 4 darab 6. Cikgu ingat kita pakai 4 darab 6. Sebab 4 tu kita boleh jadi macam tu. Ya. Maka kita ambil punca kuasa 4 darab 6. Okey, cantikkan semua lah. Maka kita dapat 3. Punca kuasa 2 bagi 25, darab 5 sahaja. Punca kuasa 2 jadi set 2, perkan dengan 5. Darab dengan 5, darab dengan punca kuasa 16. Punca kuasa 2 bagi 16 adalah 4. Punca kuasa 3 tak boleh, jadi set 3 per dengan 4. Okey, so bahagi ni cikgu buat darab lah. Ini per dengan 1 1 per punca kuasa 4 bagi dapat 2, set dengan 6. So guys, cikgu dah laju sikit dah ni. Cikgu nak habis ni. Okey, 5 dengan 5 kita potong, sudah dapat 3 set 2. Darab, ini per 4 dengan 4 kita potong dapat 5 set dengan 3. Darab dengan 1 per tu lah. Ataupun cikgu boleh buat bahagi tu sebenarnya. Cikgu boleh bahagikan dengan 2 setkan dengan 6. Maka dalam kes ini, 3 dengan 5 ni boleh darab tak? Boleh darab kan? Dapat 15. Okay, tengok baik-baik tau apa yang cikgu buat ni guys. Set 2 darab dengan set 3, dia boleh jadi macam ni tau guys. Set 2 darab dengan set 3, kita boleh gabungkan dia tu tau. Dia boleh gabungkan dia. Dia jadi set 6. Kenapa cikgu kata di belakang ni boleh jadi set 6? Kamu boleh ikut cikgu tak ni guys? Kalau boleh, cakap boleh ya. Respon sedikit. Adakah kamu masih bersama dengan cikgu ni? Ataupun tak clear bahagian mana-mana, tolong bagi tahu dengan cikgu ya. Set dengan 6. Boleh ya? Okey, alhamdulillah. Baik. Tapi cikgu rasa akan ada pelajar kata dengan cikgu ataupun tertanya-tanya, cikgu macam mana benda ini cikgu boleh jadikan dia sebagai set 6? Baik mengaku. Siapa yang kata macam mana tiba-tiba jadi set 6 tu cikgu? Baik mengaku. Okey. Sebab dia macam ni guys. Macam tadi set 2 darab 25. Kan? Cikgu boleh pecahkan jadi set 2. Ada kan? Kan? Set 2 dengan set 25 kan? Tapi benda ini cikgu boleh gabungkan balik. Cikgu boleh gabungkan balik menjadi satu bumbung yang sama. Nampak? Cikgu boleh jadi gabungkan balik menjadi satu bumbung yang sama. Ya, boleh ya? Satu bumbung yang sama. Maksudnya, set 2 dengan set 25 ni, kita boleh jadikan dalam satu bumbung yang sama. Begitu juga kalau kita ada set 2 dengan set 3.
maka cikgu boleh jadikan satu bumbung yang sama tetapi cikgu akan darabkan macam tu. Kan? So, jadi 2 darab 3 berapa? 6. So, jadi set 6 dekat situ. Maka sebab itulah dia boleh jadi, kita jadikan dia satu bumbung yang sama, jadikan set 6. Dan set 6 dengan set 6 ni kita boleh potong, maka yang tinggal apa jawapan akhir? 15/2 sebagai jawapan akhir kita dekat situ. Okey? Boleh ya? Cikgu, 5 set 2 tu datang daripada mana? 5 set 2. Mana 5 set 2 kita? 5 set 3. 5 set 3 ke 5 set 2? Siapa tadi yang tanya ya? 5 set 3 ya? Kamu sebut 5 set 3 ya? Yang ini Yang ini datangnya daripada apa? Punca kuasa 16 dapat 4. Tapi set 3 ni ada kat sini. Nampak? Kita ada set 3 ni. Jadi set 3 dekat situlah, kat belakang dia. Cikgu jawapan akhir letak 7.4. Boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah, tak menjadi masalah. Tapi sebaiknya tinggalkan dalam fraction lah. Kalau cikgu tinggalkan dalam fraction. 5 yang tepi tu set 2 cikgu. Ada 5 set 2 Oh, yang ini ke? Okey, yang ni datang daripada mana? Okey. Yang ini apa yang cikgu buat? Sebab ini semua kita nak darab tau. Semua atas ni kita nak darab. Jadi 3 nak darabkan benda ni, nak darabkan benda ni, nak darabkan benda ni. Jadi 3 dengan 5 kita boleh straight away kita darab. 3 darab 5 berapa? Dapat 15. Jadi cikgu tulis balik set 2 dekat sini. Cikgu tulis balik set 3 dekat sini. Sebab tu kita dapat 15 set 2 tu. Okey, boleh ya? Macam mana nak buat pilihan yang tepat untuk pecahkan tu? Itu sebenarnya ikut kepada skill masing-masing dan kalau boleh, kalau untuk peringkat permulaan, kalau kita tak nampak, kita cuba senaraikan satu persatu. Contoh kan, katakanlah macam ni ya. Kamu dapat 128 lah contohnya. Kan? Jadi 128 ni cikgu nampak adalah hasil 64 darab dengan 2. Boleh jadi pelbagai lagi kan. Cikgu nampak 64 darab per 2. Sebab kita nakkan benda yang boleh dipunca kuasa 2 kan dia tu. Sebab itu kita akan jadikan sebagai 64 darabkan dengan 2, punca kuasa 2. Jadi yang ni punca kuasa 2 ni dapat 8, maka jadi 8 setkan dengan 2. Sebab set 2 tu tak boleh diselesaikan. Yang mana boleh dipunca kuasakan 2, betul? Kalau kamu tengok 50, cubalah pilih faktor-faktor yang boleh ada satu unsur yang punca kuasa 2. 2 darab 25 sebab yang ni boleh jadi bukan punca kuasa 25, dapat 5 dekat situ. Okey. So para pelajar yang dikasih sekalian, so kita dah sampai ke penghujung kita punya kelas. So kamu boleh cuba dengan soalan-soalan lain Ini pun salah satu soalan yang baik juga di bawah tu. Boleh cuba. Kalau ada masalah soalan apa-apa yang kamu tak dapat selesaikan, cikgu buka satu ruang untuk kamu diskusi. Kalau kamu perasan di Telegram channel kita ya, Telegram channel Pitin Studio tu, di setiap komen tu selepas habis kelas cikgu tanya, okey pelajar ada masalah macam mana kelas kita tadi? Tolong komen guys. Tolong komen di ruangan komen dekat situ. Perbanyakkan apa yang kamu dapat belajar kelas kita pada hari ini. Daripada situ cikgu nampak feedback. Kalau kamu ada sekiranya ada apa soalan pun boleh tanya. Minggu lepas ada pelajar tanya dekat situ. Cikgu dengan pantasnya cikgu menggunakan handphone cikgu. Cepat-cepat keluarkan pen, cikgu cepat-cepat selesaikan dan cikgu screenshot dan cikgu bagi dengan dia balik semula jawapan. Ya. So para pelajar dikasih sekalian, cikgu harapkan sesi pada hari ini sesi yang sangat berguna dan bermanfaat daripada kamu. So stay tune dengan kita. Kita ada minggu depan hari Jumaat juga 5 hingga 6.30, kita punya target selama 5 minggu kita nak habiskan semua 10 bab guys. Ya, walaupun kita dapat touch sikit-sikit pun tetapi cikgu nak kamu ada inspirasi untuk teruskan pembelajaran kamu di rumah. Ya, walaupun kamu tengah belajar, struggle belajar tingkatan 5 tetapi jangan tinggalkan silibus-silibus tingkatan 4 buat satu revision. Okey. So para pelajar yang dikasihi sekalian, kita nak sebutkan satu benda ni guys ya. Dalam kita punya target kita, sebenarnya esok kita ada silibus KBSM ya. Kita ada KBSM KBSM apa? KBSM 2 sesi matematik dan juga Admax. Kalau kamu ada senior-senior kamu boleh sebar-sebarkan. Kalau kamu ada poster ambil je lah di Telegram channel tu, poster kamu buatlah di IG story ke, kamu spread out dekat kamu punya WhatsApp group dan sebagainya. Perbanyakkan ahli-ahli dalam group kita. InsyaAllah kita akan teruskan sesi sharing kita bersama dengan para pelajar kita. Kalau ikut kita target 5 minggu ini sebenarnya untuk pelajar SPM 2020+. Ya, sebab tu kamu tengok 5 minggu ni betul-betul ngam-ngam habis pada 19-20 kot. Sebelum 22 hari bulan Februari. Tapi guys, kita nak bantu pelajar-pelajar sebab ada pelajar kata, "Alah, kami KSSM tak ada ke? Kami KSSM tak ada ke?" Tapi sebab itulah cikgu kata, "Okey, tim, kita buat bantu pelajar-pelajar KSSM tetapi revision form 4." Sebab sekarang ni form 5 dia orang tengah belajar dengan sekolah-sekolah dia orang. Tak apa, biar dia orang belajar dengan form 5. Tapi cikgu punya peranan untuk kita ajar budak-budak form 4 untuk cuba recap balik 10 chapter yang dia belajar. Okey? So guys, InsyaAllah guys, sesi inilah sesi recording. Kita akan cuba untuk share link kita. Stay tune dalam grup Telegram channel kita. So, kamu boleh search Pitin Studio. PTIN Studio. Boleh cikgu promote sikit tak guys? Ya? Boleh promote sikit tak ya? So, kamu boleh follow kita punya Pitin Studio.
Okay, so kalau di Telegram kamu search sahaja @Pitin Studio. P Penang, Terengganu, I untuk Indigo, and Norway Studio. STUDIO. Kamu akan dapatlah kita punya Telegram channel. Kemudian yang keduanya Instagram. Boleh follow Instagram kita. Instagram kalau untuk Pitin Studio kamu search Instagram Pitin Studio juga. Tapi cikgu nak promote Instagram cikgu juga ni. Siapa dah follow Instagram cikgu? Siapa dah follow Instagram Pitin Studio? Pitin Studio pun kamu search kat Instagram IG PTIN Studio. Kamu juga boleh search siapa yang follow, dah follow kan? Azran kan? Terima kasih Azran. Kamu boleh search Cikgu Farid. Cikgu Farid. Okay, _Mathnes. MATHNESS 49. Jadi kamu tengoklah gambar yang pakai satu table probability distribution tu dekat profile picture tu. Itulah cikgu. So guys, cikgu nak maklumkan juga kita ada satu program pada 27 dengan 28 guys. Ya, 27 dengan 28 ni kita akan buat satu live revision, online revision, iaitu pada 27 dengan 28, 12 jam kelas guys. Revision all up. Maksudnya kamu tengah belajar chapter 1 circular measure, chapter 2 differentiation, chapter 3 untuk kita punya integration. Jadi kalau kamu sekarang ni tengah duk blur lagi, tengah belajar online ke dan sebagainya, jangan risau guys. Pada 27 dengan 28 ni kita akan all out selama 2 hari, 12 jam kelas. Kita akan belajar daripada 0 sampai 100% you all akan expert. Kita akan bagi workbook, kita akan bagi e-book dan sebagainya. So kalau siapa nak register benda ni, kamu tengok WhatsApp dekat bawah tu 0162591049. Tolong screenshot pun boleh, nak screenshot, nak salin boleh salin. Ambil nombor ni 0162591049. Benda ini kamu boleh minta untuk akak Nat lah, untuk minta buat satu pre-registration. Kita tak buka registration kita yang sebetulnya lagi, tetapi kita buka satu pre-registration yang mana register yang betul-betul hanya pada 14 hari bulan. Jadi maksudnya sekarang ni kamu tengah belajar betul-betul tak apa, tetapi pada 27-28, baik pelajar form 5 atau form 4, semua dah boleh buat. Okay? Kita akan belajar start from zero. 3 chapter ni, circular measure, differentiation dengan kita punya integration. Nama program ni kita special sikit guys. Kita panggil program ni sebagai program Kasih Hantam. Okay? Kasih Hantam kau-kau guys. Kita belajar 3 chapter ni pada 27 dengan 28. Siapa nak buat pre-registration boleh minta WhatsApp dekat nombor tu. Cikgu ulang balik semula 0162591049. Okay, nanti kita punya Akak Nat akan bantu kamu. Okay, para pelajar yang dikasihi sekalian, sabar sekejap. Kita ada pesanan daripada Kak Nat. Kak Nat nak pesan apa Kak Nat? Kak Nat daripada Pitin Studio. Sekejap ya, Kak Nat nak pesan kamu sikit ni. Mana Kak Nat? Kak Nat masuk. Okay, hai semua. Macam mana korang belajar dengan Cikgu Farid sebentar tadi? Okey tak? Korang yang mana boleh dapatkan e-book KSSM part 2, korang boleh dapatkannya di Telegram @Pitin Studio, dan jangan lupa follow Telegram dan IG Pitin Studio, okey, untuk dapatkan info-info yang terkini. Bye, terima kasih semua. Okey, para pelajar yang sekalian, cikgu ucapkan ribuan terima kasih daripada tim Pitin Studio. Kita jumpa pada minggu depan. Kita ada lagi 3 sesi minggu depan Jumaat, 3 kali Jumaat lagi guys. 3 kali Jumaat lagi untuk sesi revision all up form 4 KSSM ya. So, terima kasih banyak-banyak daripada Cikgu Farid dan juga tim Pitin Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi pada sesi yang berikutnya, dan jangan lupa follow Telegram Pitin Studio. Terima kasih. Bye-bye.